Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, Khamis malam Jumaat. InsyaAllah pada malam ini sepatutnya tajuk fiqh, tapi oleh kerana kita dah habiskan itu berkenaan dengan Islam agama sempurna, so hari ini kita ambil tajuk yang ringan-ringan sikit, dan insyaAllah kita berita gembira untuk kita. InsyaAllah mungkin bulan 11 nanti kita mula jumpa secara fizikal balik di Baitul Salam. Okay. Semoga Allah Ta'ala lapangkan dari kita kesempitan yang kita lalui, dan Allah Ta'ala angkat dari kita penyakit yang sedang kita alami. Amin. Baik, okay, malam ni tajuk yang dipilih oleh saya itu berkenaan dengan tajuk Hujiyatul Ahadithil Ahad fil Aqaidi wal Ahkam. Kehujahan hadis-hadis ahad yang saya terangkanlah dalam akidah dan juga hukum hakam. Okey. Yang dia sebenarnya dia dikarang oleh Dr. Ala Bakr. Sumber daripada kitab Malamih Ra'isiyah Liman Hajis Salafi. Dia adalah tanda nyata, tanda utama bagi manhaj salafi. Okay. Dia ada ni kan tulisan ni sebenarnya diletakkan pada tahun 2008 di Majlis Al-Lukah antara website forum salaf. Jadi kita insya-Allah akan sharekan sikit atau kongsikan tajuk ini insya-Allah. Kebetulan pada mutaakhir beberapa minggu ni, lepas daripada munculnya kesesatan daripada penceramah yang kita panggil bergelar dengan sufi, Asy'ari dan sebagainya, yang berpahaman ilmu kalam, yang mengatakan bahawa hadis-hadis Nabi SAW ni tidak boleh dipercayai secara sepenuhnya kerana ia mungkin ada pembohongan atau penipuan dan sebagainya. Maka kita terpanggil insya-Allah pada malam ni untuk berkongsi tajuk yang sama, untuk membuat penjelasan siri penjelasan manhaj yang sahih. Ini manhaj yang betul. Kita bila belajar tak ada disiplin dalam belajar, akan kita cacah merbah lah. Tapi kalau dikata kita disiplin yang betul dalam mempelajari agama, nescaya tak ada siapa pun datang sesatkan kita. Sebab Nabi dah janjikan, Nabi kata bahawa laqad taraktukum ala mislil bayda, ajitukum biha mislil bayda. Aku datangkan kepada kamu atau aku tinggalkan kamu di atas jalan yang putih lagi terang. Lailuha kanahariha, malam dia macam siang dia. La yazighu anha illa halik, dan takkan terpesong daripada jalan ini kecuali orang binasa sahaja. So kalau Nabi SAW dah janjikan bahawa jalan yang kita akan lalui dalam agama ni sebenarnya adalah terang dan jelas, tidak ada kekeliruan, tak ada kecelaruan. Jadi pasti benda tu ada berkait rapat dengan masalah disiplin ilmu kita, cara kita belajar, cara kita menerima ilmu, dan cara kita memahami dalil. Sebab balik pada asal, agama ini mudah, agama ini jelas dan terang.
Kita boleh kata macam orang tu masuk Islam pun macam belum tentu lagi awak jelas. Itu tak boleh. Masalah kedudukan kita, keikhlasan kita betul. Keikhlasan hati kita mungkin kita tak cukup ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jalan agama tadi telah terang dan jelas. Takkan ada petunjuk kita petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata orang tu kata Rasulullah betul, mungkin Sami Buddha pun betul juga, ada masalah lah. Ini pada sudut asalnya pada orang-orang yang sesat, sufi yang sesat, sufi batini, sufi yang banyak buat amalan-amalan khurafat dan sebagainya. Mereka memang akan ada pemahaman tersebut. Tapi dan juga demikian juga pensyarah universiti yang berfahaman ilmu kalam pun sama juga, dia akan berpegang dengan tajuk yang sama. Dia tak ikut manhaj salaf, dia akan lari daripada penjelasan agama yang betul. Jadi malam ni insya-Allah kita akan ambil tajuk Hujjatul Ahadits Ahad, kehujahan hadis-hadis ahad dalam akidah dan juga hukum. Okey, hadis-hadis ahad ni adalah hadis yang dikatakan tidak mencapai tahap mutawatir. Maksud mutawatir ni bila hadis tu ramai dari ramai walaupun sebenarnya tak ada definisi khas berapakah ramai yang dimaksudkan. Berapakah ramai yang dimaksudkan menceritakan kisah tersebut. Daripada Nabi SAW, ada kata 10, ada kata lebih daripada berbelas-belas dan sebagainya, baru hadis itu menjadi mutawatir. Adapun hadis yang ahad ni mungkin dinukilkan oleh seorang perawi atau 2 orang atau 3 orang yang tak sampai 10 orang sahabat Nabi menceritakan, maka benda tersebut dikira sebagai ahad. Di sisi para ulama hadis, sebenarnya hadis yang tidak sampai mutawatir ini tidak sebenarnya menjadi masalah. Kalau kita lihat pada sejarah umat Islam, memang para sahabat Nabi SAW yang menceritakan balik hadis. Dia mungkin ketika Umar, contoh macam Umar bin Khattab, diceritakan hadis berkenaan dengan hadis tajuk innamal a'malu binniyat. Hadis amalan hanya dikira dengan niat kan. Hadis tersebut Umar seorang diceritakan hadis berkenaan. Tapi kita tak boleh sangka kata bahawa hadis itu hanya seorang je dengar. Sebab kita kena faham para sahabat Nabi SAW bila mereka duduk dengan orang yang datang selepas daripada Rasulullah wafat, yang menjadi rujukan agama ditanya berkenaan dengan hukum hakam dan sebagainya, bukan semua. Dari segi praktis dan sebagainya, even orang lain mungkin dengar benda yang sama tapi tak ceritakan balik. Macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia orang yang menjadi khadam Rasulullah, tetapi kerana dia bimbang takut tersalah cakap apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW, maka dia telah kurangkan bercakap tentang hadis. Walaupun dia khadam Rasulullah selama 10 tahun. Bukan bermaksud dia tak dengar kisah Umar ceritakan. Dia kan tak pernah dengar kisah-kisah yang lain. Mungkin orang lain bertanya dengan Umar tapi tak bertanya kepada dia. Itu sudut yang patut kita panggil fahami secara natural. Faham tak? Maksud dia bukan hadis itu tadi sikit orang dengar, tapi cerita dia berapa ramai jadi rujukan. Bahkan bila orang ramai dah serahkan, contoh macam pada Umar untuk mengajarkan agama, ataupun Umar pula serah pada orang di Mesir, Amr bin As untuk mengajar agama. So jadi sudut pengetahuan agama tadi dikutip daripada orang tertentu, bukan bermaksud bahawa agama tadi saksi dia hanya beberapa orang. Ini sudut yang kadang-kadang saya perhatikan banyak orang tak nampak. Sebab macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tak banyak hadis. Bukan kerana dia tak banyak dengar cerita Rasulullah SAW, tapi tempoh hidup dia pendek. Lepas Rasulullah wafat, dia hidup 2 tahun je. Rasulullah wafat tahun ke-11, 12, 13 Abu Bakar mati. So dia tak sempat tempoh dia berada di dunia ni, lepas Rasulullah wafat, tak lama untuk dijadikan rujukan. Itu sahaja punca sebenar kenapa hadis tak banyak daripada Abu Bakar. Bukan kerana Abu Bakar tak banyak dengar daripada Nabi. Ni kena jaga sikit. Jadi hadis-hadis ahad ni yang jadikan persoalan banyak pada orang-orang yang sufi ataupun geng-geng geng-geng ahli kalam, yang mereka suka kata hadis ni zon, tak diyakini sebagainya, tak mutawatir. Hadis-hadis ini sebenarnya tak pernah ada sebarang masalah untuk diterima dan diamalkan dari segi sudut akidah ataupun dari segi masalah fiqh. Okey. Dia kata kat sini, di antara uslub min asalibil mutakallimin allati yubarriruna li anfusihim biha nabdhal kitab wa sunnati, nabdhal kitabi wa sunnati. Di antara uslub atau gaya atau cara ahli kalam dalam mereka memberikan alasan untuk diri mereka, mereka nak halalkan untuk diri mereka dengannya melemparkan kitab dan juga sunnah, adalah dakwaan mereka bahawa hadis-hadis ahad, hadis yang tidak sampai mutawatir, tidak dijadikan hujah dengannya dalam akidah. Dan mereka gugurkan sunnah Nabawi
daripada perkiraan mereka dalam menetapkan perkara-perkara akidah dan tauhid. Kerana kebanyakan sunnah nabawiyah adalah ahad. Dan mutawatir daripadanya adalah, ada nisbah dengan ahad tadi, adalah sedikit. Kalau kita bandingkan dengan hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir, hadis yang mutawatir ni sedikit saja. Jadi diorang kata, cara dia buang dengan cara tak percaya hari ahad. Dan hujah mereka, wa hujjatuhum anna ahadits al-mutawatirati, anna hadits al-mutawatirata, wa hadis mutawatir, dia kata memberi faedah pasti dan dia yakin, maka dihujahkan dengannya. Sedangkan hadis-hadis ahad, walaupun dengan banyaknya, ia hanya zanni. Zanni ni maksud dia berat kepada boleh percaya, tapi ada percentage tak payah percaya. Yang berikan faedah ilmu zanni, yang tidak yakini. Dia yakin 100%. Yakin means 100%. Zon ni dia kata 75%. Percaya, 25% tak percaya. Syak dia 50-50. 50 percaya, 50 tak percaya. Waham 75% tak percaya, 25% dia percaya. You berat kepada tak percaya, dia panggil waham. Okay, so jadi basically benda-benda macam ni, pecahan ni, diorang saja gunakan untuk alasan kata dia zon saja. Mana berat dipercayai, ada persentage tak boleh percaya. Jadi kita akan bincangkan tajuk ni nanti insyaAllah. Okay? Lalu diamalkan dengannya dan hukum-hukum tidak pada akidah. Hukum boleh, akidah tak boleh. Kenapa? Idh inna syar'a naha an ittiba'iz zanni wal aqdi bihi. Kerana syariat telah melarang daripada mengambil sangkaan dan juga berpegang dengan sangkaan. Wa hadithul ahad, hadis-hadis ahad ni dia kata, huwa kullu hadithin lam yablugh haddat tawaturi. Ia adalah hadis yang tak mencecah atau tak mencapai batasan mutawatir. Hatta wa in kana mustafidan, sekalipun dia banyak melimpah-limpah, orang semua dengar, orang semua faham, tapi dia tak mutawatir. Macam kisah hadis ni lah, innamal a'malu binniyat. Hadis amalan hanya dikira dengan niat. Hatta wa in kana sahihan, sekalipun dia adalah sahih. Mimma ittafaqa alaihi al-Bukhari, sekalipun apa daripada yang di sahih, daripada yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa talaqatul ummatu anhuma bil qabul, dan telah menerimanya seluruh umat daripada Bukhari Muslim secara penerimaan. Even kalau umat seluruhnya accept sekalipun, bagi mereka sekali tak mutawatir, dia masih lagi zon, tak perlu diyakini. Bagi mereka tak boleh dipercayai. Wal muhassalah, dan hasil daripada perbuatan tersebut adalah nabdhu aktsari sunnatin nabawiyati, dibuang lebih banyak daripada sunnah nabawi. Wa qasr al-ihtijaj fi aghlab masail al-aqidati wa tauhid ala al-Quran wahdah, dan membataskan penghujahan dalam kebanyakan persoalan-persoalan akidah dan tauhid kepada Quran sahaja. Di samping Quran tadi, ma'ataqdim al-aqwal mutakallimin wa ara'ahum, berserta dengan wa ara'ihim, dan juga berserta dengan mengkedepankan, mendahulukan pendapat-pendapat ahli kalam dan juga pandangan-pandangan mereka alal ayat, terhadap ayat-ayat yang datang. Inda ta'arudihima fil adhan, ketika bertentangannya Quran dan hadis ke sebagainya pada pemikiran mereka. Mustakhdimin ta'wila, menggunakan takwilan, pengalihan daripada makna zahir kepada makna pinjaman. Lisarfil ma'ani an zahiriha, untuk mengalihkan makna-makna daripada zahirnya, litawafuqi madhahibil mutakallimin, supaya ia bertepatan dengan mazhab ahli kalam. Itu basic dia. Bila ayat Quran pakai, kita tak perlu percaya macam mana Quran kata, tapi kita kena gunakan akal kita untuk membetulkan maksud Quran tadi bertepatan dengan kaedah ahli kalam, aka Aristotle punya pendapat, bukannya hadis Nabi, bukan pendapat para sahabat. Bagaimana tak ni? Okay, baik. Wassawabu, yang sebenarnya adalah, ni jawapan anna ahadithil ahadi sahih as-sahihata hujjatun, wa hadis yang bersifat ahad, yang tidak mutawatir, seorang sahabat, dua orang sahabat ke, tiga orang sahabat ke, yang tak sampai 10 pun, 6 orang ke, 4 orang ke, sahabat ceritakan, ia adalah hujjah binafsiha fil aqaidul ahkam. Dia sendiri sebenarnya, tak perlu sokongan yang lain, adalah sebenarnya hujjah dalam akidah dan juga hukum hakam. La yufarriqu bainaha wa bainal ahadits, la yufarraqu bainaha wa bainal ahaditsil mutawatirati. Tidak dibezakan di antara ia dengan hadis-hadis yang mutawatir. Wa ala hadza jara ulama'ul ummati jilan ba'da jilin. Di atas inilah telah berjalan ulama-ulama umat ini.
generasi demi generasi. Wa tafriq bainal ahadits mutawatirati wal ahadi fil ihtijaj fil aqaidi batilun min wujuhin minha, dan pembezaan di antara hadis-hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam penghujahan dalam akidah adalah batil daripada beberapa sudut. Dia akan terangkan dekat hampir saya baca tu 7 kot. 7 sudut. Dia akan terangkan satu persatu. Apa hujah bila kita kata hadis yang tidak sampai mutawatir pun ia tetap hujah dalam masalah akidah dan hukum. Okey. Kalau kumpulan macam apa dipanggil apa di Malaysia Asy'ariyah, mereka kata pada hukum hakam ya, tidak pada akidah. Kita problem kita ni masalah tadi pasal dia orang terikut dengan Mu'tazilah dan sebagainya dalam masalah perkara tersebut. Baik. Itu bukannya ajaran daripada salaf. Okay, pertama, apa dalil bahawa benda-benda ni adalah hujah? Hadis-hadis yang ahad ni adalah hujah pada akidah dan pada hukum. Okey. Anna hadzal qaula, pendapat ini, pendapat yang kata hadis ahad tidak pakai pada akidah, pakai pada hukum, tak pada akidah. Okay. Ini adalah kata-kata mubtada'un muhdatsun, kata-kata yang direka, yang diada-adakan. La aslalahu fi syariati, tidak ada usul dalam baginya dalam syariat. Tak pernah ada didengari, tak pernah diajar oleh Nabi. Nabi tak kata macam kalau aku cakap rasa macam ni, kau peganglah, kalau tak ada kau jangan pegang. Atau macam Ustaz Aziz Sobri dia kata hadis yang maudhu' dipakai oleh golongan ahli kalam ni, dia kata Nabi kata apa benda aku katakan bentangkan dengan Quran. Mana sama Quran ambil, apa yang tak sama Quran buang. Dia kata yang tu. Tapi hadis tu maudhu'. Diorang pakai hadis maudhu' untuk untuk ukur Al-Quran Karim, untuk ukur hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Lam ya'rifu salafus salihu, dan pendapat ni tak pernah diketahui oleh salafus salih radhiyallahu alaihim, redha terhadap mereka. Walam yunqal an ahadin minhum, dan tak pernah nukilkan daripada seorang pun mereka. Kalau kita tanya balik siapa cakap macam ni, tidak ada seorang pun salafus salih berkata demikian. Diorang akan dapat bawa orang-orang di kalangan ahli kalam. Dia takkan bawa daripada sahabat Nabi kata-kata berkenaan. Tak ada daripada tabi'in. Semua datang daripada kata-kata ahli kalam sendiri saja. Wala khatar lahum 'alal bal, dan tak pernah terlintas pada mereka di fikiran pun untuk kata demikian. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu farad, man siapa mengada kepada urusan kami ini apa bukan daripadanya maka ia tertolak. Maksud dia untuk kita separatekan hadis Nabi, ini ambil, ini tak ambil, ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Sebab kita disuruh untuk menerima apa yang Nabi sampaikan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa-apa Nabi sampai kepada kamu maka beri kepada kamu, maka kamu terima. Betul daripada Nabi dan kita terimalah. Kita ada masalah kena qat'i atau zonni ataupun mutawatir atau ahad. Nabi tak pernah kata macam tu. So bila orang tu kata mesti ada sedemikian, dan dekat sini ada masalah sebab Nabi dah kata dah. Kan? Sebab ada pada urusan kami ni apa bukan Nabi maka ia tertolak. Okay? Muttafaqun alaih, sepakati Bukhari Muslim. Wa qaulu sabda baginda SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah kamu akan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, kerana setiap diadakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ashabus Sunan, Baihaqi. Wa jumlatul akhiratu minhu indal Nasa'i, mana kulla dalatin finnar tu di sisi Nasa'i wal Baihaqi, dari isnad dia adalah sahih. Kalau sampai bid'atin dalalah tu sampai itu dalam Sahih Muslim. Okey. Hanyalah dia kata inna maqala hadhil maqalata, hanyalah mengatakan kata-kata ini, hadis ahad dipakai tidak dipakai pada akidah ni adalah sekumpulan di kalangan ulama kalam, bukan ulama sunnah, bukan ulama di kalangan para salafus soleh. So, ilmu kalam datang kemudian, bukan datang daripada awal. Para sahabat tak pernah beramal ilmu kalam. Nabi tak pernah terlibat dengan ilmu kalam. Wa akhadha biha man ta'athara bihim min ulama al-usul min al-mutaakhirin, dan telah mengambil dengan pendapat ini, berpegang dengannya siapa yang terkesan dengan ahli kalam di kalangan ulama usul fiqh, dari kalangan orang yang terkemudian tahun 500 Hijrah, 600 Hijrah sebagainya. Wa talaqqaha anhum ba'dul mu'asirin, dan telah menerima pendapat ini daripada mereka sebahagian orang zaman kita sekarang ni, bitaslim duna munaqashatin au burhanin, dengan penerimaan dengan tanpa perbahasan ataupun bukti. Yang sampai bila kita dengar ada orang kata apa, rejam tidak mutawatir, itu benda tu sama, kumpulan sama lah, yang mereka ni cuba untuk rosakkan Islam daripada dalam.
Bagi orang yang tak kenal mereka, kata mereka ulama. Tapi sebenarnya mereka telah terkesan dengan fahaman ilmu kalam. Lalu membawa mereka untuk berkata sedemikian. Wa ma hakadha sya'nul aqidati khasatan mimman yashtarituna li thubuti masailiha bi thubutiha bi adillatil qat'iyati indahum. Dan tidak sedemikian keadaan akidah khusus terutamanya daripada orang-orang mensyaratkan bagi sabitnya persoalan-persoalan akidah dengan sabitnya dengan disabitkan dia dengan dalil qat'i di sisi mereka. Bukan macam ni tidak sedemikian. Wa ajab min zalika, dan lebih pelik daripada itu, wa aghrab, dan lebih janggal, iddia'u ittifaqil usuliyin, dakwaan kesepakatan ahli usul alal akhdhi bidzalika, untuk berpegang dengan pendapat berkenaan, mana tak diambil pada akidah. Tak ada kesepakatan pun sebenarnya. Wahia dakwah batilah, dan dia adalah dakwaan yang batil, tipu je. Wajur'atan zaidatan, dan dia adalah hanyalah wajur'atun zaidatun, dan dia adalah keberanian, kelancangan yang berlebihan. Fa kaifa yakunu ittifaqu ala dhalika wa qad nassa ala anna khabar al-ahad yufidul ilm. Bagaimana boleh jadi kesepakatan di atas itu sedangkan telah dinaskan, disebut, dinyatakan dengan terang oleh para ulama salaf sebelum dari itu, bahawa khabar ahad, hadis-hadis ahad, yufidul ilma, memberi faedah akan pengetahuan. Wal kama yufidul amal, macam ni dia beri faedah untuk amal. Dia beri tahu untuk kita ilmu, macam ni dia untuk amal. Siapa yang kata macam ni? Imam Malik, Asy-Syafi'i, ashabu Abu Hanifah, anak Abu Hanifah, macam apa, Zufur, Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Qadi Abu Yusuf, semua kata macam tu. Wa Daud bin Ali, wa Ibn Hazm, wal Husain bin Ali Al-Karabisi, wal Haris bin Asad Al-Muhasibi, semua sekali ni ulama yang awal, mana dalam 200 hijrah ke bawah, semua mengatakan sedemikian. Yang menyebut berkenaan dengan tajuk setiap hadis Nabi tadi memberikan pada kita faedah ilmu dan amal. Ilmu maksudnya pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, tentang hari akhirat, tentang apa saja ghaibiyat, dan amal untuk kita beramal dalam fiqh. Qala Ibn Khuwaiz Al-Mandad dalam kitab dia Usul Fiqh, dia kata wa qad dzakara al-khabar wahid alladhi lam yarwihi illa wahid la ithnan. Jadi telah sebutkan khabar wahid, khabar seorang yang tak diriwayatkan ia kecuali seorang atau dua orang saja. Wa yakunu bi hadha darb aidan al-ilm ad-daruri. Dia kata dan terjadi dengannya pengetahuan ya ilmu yang pasti. Nasu ala dzalika, dia dikata telah menaskan, tekskan untuk itu Malik bin Anas, dan berkata Imam Ahmad dalam hadis yang hadis ru'yah, mana hadis melihat Allah Taala, hadis lihat Allah Taala hari kiamat nanti. Dia kata na'lamu annaha haqqun, kita tahu daripada hadis ini ia adalah benar, dia adalah kebenaran. Wa naqta'u bi ala ilmi biha, dan kita telah putuskan untuk pengetahuan dengannya. Maksudnya kita dah tahu dengan benar ini yang kita akan alami hari kiamat nanti. Qala Qadi Abu Ya'la fi awal al-mukhbir, mukhbar, dia kata berkata Qadi Abu Ya'la dalam awal kitab dia, khabarul wahid yujibul ilm. Khabar wahid, khabar berita daripada seorang tu mewajibkan akan pengetahuan. Idza sahha sanaduhu, bila sahih sanadnya. Walam takhtalifil riwayatu fih, dan tak ada perbezaan riwayat daripadanya. Kalau ada perbezaan riwayat kita bincanglah. Mungkin masalah perbincangan tadi mungkin timbul kalau ada percanggahan. Bila tak ada percanggahan riwayat, ini problem dia. Riwayat tak ada percanggahan. Dan kenapa kita nak kena tolak atau katakan hadis tadi tidak boleh dipakai untuk akidah? Okey. Wa talaqatul ummatu bil qabul, dan telah menerimanya seluruh umat dengan penerimaan. Wa ashabuna yutliquna al-qawla fih, dan teman-teman kita itu dalam mazhab Maliki, dia kata melafazkan atau mengatakan pendapat dengan itu. Abu Ya'la ni. Sekejap. Rasanya Sekejap. Abu Ya'la, baik. Hambali. Okey, dia daripada mazhab Hambali. Okey. Dia kata maksud dia kata diterima oleh umat dengan penerimaan, dan teman-teman kita daripada mazhab Hambali, dia kata melafazkan pendapat, menuturkan kata-kata dengan di dalamnya bahawa ia annahu yujibul ilm, ia memastikan pengetahuan. Pengetahuan tu masuk pada i'tiqad lah. Wa illam talaqqathul ummatu bil qabul, sekalipun tak menerimanya
seluruh umat dengan penerimaan. Kalau para umat tak terima ini sebagai penerimaan pun, kalau hadis sudah sahih, ia dah kekal untuk kita jadikan sebagai pengetahuan. Wa qala wal madhhab ala ma hakaitu la ghair. Kata Qadhi Abu Ya'la, dan pendapat mazhab Hambali adalah di atas apa aku ceritakan, tidak ada yang lain. So jadi macam mana boleh seorang tu datang, seorang zaman kita sekarang ni, dia kata bahawa semua ulama usul telah ijma' bersepakat bahawa hadis-hadis ahad boleh pakai untuk masalah fiqh, tak boleh pakai untuk masalah akidah. Datang mana? Wa qala bidzalika Abu Ishaq Asy-Syirazi, ini mazhab Syafi'i, fi kitabihi al-usul, dan kitab dia fi kutubihi fil usul, kitabnya dalam kitab usul, karangan beliau yang ada dan sebut demikian, kata Tafsirah wa Syarhul Luma' wa ghairihima, seperti apa, kitab Tafsirah, Syarah Luma', wa lafzuhu fi syarh, dan lafaz dia, lafaz Imam Asy-Syirazi, Abu Asy-Syirazi, dengan kitab Muhadzab. Dia kata apa? Wa khabarul wahidi, dan khabar seorang, idza talaqatul ummatu bil qabul, bila menerimanya seluruh umat dengan penerimaan, yujibul ilma wal amal, dia memastikan untuk pengetahuan dan amal, sawaun amila bihil kull au ba'du awil ba'du, sekali sama ada beramal dengannya semua orang ataupun sebahagian saja. Walam yahki fihi niza'an, dan dia tak pernah ceritakan padanya sebarang ketidaksetujuan baina ashabi Syafi'i, di antara teman-teman anak murid Imam Syafi'i, tak ada, tak pernah pun kata ada ketidaksetujuan di situ. Wa haka hadzal qaula Al-Qadhi Abdul Wahhab min al-Malikiyah, yang telah menceritakan pendapat ini Qadhi Abdul Wahhab daripada mazhab Maliki, an jama'atin min al-fuqaha, daripada sekumpulan para fuqaha, wa dzakarahu Abu Bakar Ar-Razi fi kitabihi Usul Fiqh. Semua ni disebut dah. Memang bila hadis itu walaupun dia seorang ceritakan, dan ulama umat semua terima ia sebagai penerimaan, dan tak kira beramal dengannya semua atau tidak, maka ia tetap dikira sebagai penerimaan. Ini pertama sekali. Jadi bila orang tu kata, dia kata apa? Ijma' para ulama usul bahawa hadis-hadis ahad, hadis yang tak mutawatir, pakai pada fiqh, tak pakai pada akidah, orang tu telah tipu. Tak kira dia doktor ke, ustaz ke, kan, wali ke, bohong, penipu. Simple je, tak usah pening kepala. Dia pasal benda yang dicakap tadi bertentangan dengan apa yang dinukilkan daripada para ulama yang awal lagi, daripada pengarang-pengarang usul fiqh yang terkesan dengan ilmu kalam. Baik. Kedua, antara bentuk penjelasan bahawa memang kehujahan hadis-hadis ahad ni, walaupun dia tak sampai mutawatir, dia tetap menjadi hujah, adalah anna syar'a dalla ala akhdhil ilmi binal afradi wal jama'ati an-naqilin lahu. Bahawa syariat kita, syariat Islam ni menunjukkan kepada pengambilan pengetahuan daripada individu-individu dan kumpulan-kumpulan yang menukilkan terhadap ilmu tersebut. Qala Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122, surah Ta'ala dan surah At-Taubah ayat 122 telah nyatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak adalah orang-orang beriman itu harus untuk keluar berperang semua sekali. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, kalau keluar di kalangan mereka ini, keluar daripada mereka ini satu kumpulan di kalangan mereka, ta'ifah. Jadi setiap kumpulan mereka satu ta'ifah. Ta'ifah ni dia kata boleh kena pada seorang, boleh kena pada ramai. Okey. Liyatafaqahu fi din, untuk mereka memahami dalam agama. Waliyunziru qaumahu, supaya mereka ingatkan kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, bila mereka pulang kepada kaum mereka, la'allahum yahdharun, moga-moga kaum mereka akan beringat. Ta'ifah ni dikata terjadi pada lafaz seorang atau lebih. Wal indhar i'lamu bima yufidul ilm, dan memberikan amaran, dia adalah pemberitahuan dengan apa yang memberikan maklumat tentang ilmu. How can diorang ingatkan orang sedangkan diorang tak mutawatir? Diorang seorang datang pergi belajar, datang balik nak ingatkan orang. Macam mana? Wa tabligh li umur syar'i min aqidatin wa ghairiha bila farqin, dan penyampaian bagi urusan agama, urusan syarak ni, dia adalah termasuk dalam akidah dan selainnya. Tidak ada beza. Kita dikata macam, ini ustaz, ayat ni untuk orang fiqh saja. Siapa cakap? Mana kat sini kata untuk orang fiqh saja? Pada surah akidah pun sama. Okey. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Al-Hujurat ke-6. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik dengan satu berita, maka tabayyun, periksalah,
pastikanlah dahulu. Ayat fatathabbatu. Pastikan. Mafhum ayat ni bila kita kata kalau orang fasik datang, cek. Mafhum ayat adalah mafhumul ayat qabulu khabaril wahid thiqati. Ia bermaksud untuk menerima khabar seorang yang dipercayai. Kalau orang tu dipercayai dan kita terima. Kalau untuk fasik kita cek. Kalau dia tak fasik, kenapa kita nak sangsikan khabar dia? Macam kita nak sangsikan semua sekali agama. Kerana apa? Kerana saya tak jumpa dia, entah tidak. Nampak? Di sudut ini kita dapat lihat dengan jelas bahawa perangai ataupun sikap nak membuang agama, merosakkan agama di dalam ni berlaku daripada sudut ini. Okay. Pasal Al-Quran kata terima. Kalau dia kata kalau orang fasik datang, maka cek dulu. Masa kalau orang yang dipercayai datang, maka terimalah. Takkan tak faham lagi. Okey. Dalam hadis ada galakan mengenai penyampaian apa diberitahu oleh Nabi SAW. Falazimu dhalika qabulu khabarihi minal wahidi. Hadis-hadis Nabi datang, balighu anni walau ayah, kan suruh sampaikan. Dan bererti ini adalah mesti bahawa penerimaan khabar daripada seorang. Talama annahu min tariqi sahih. Selagi mana ia datang berjalan yang sahih. Kena terimalah. Kalau tak ada kita kata macam awak nak sampaikan, awak tak mutawatir. Awak seorang je. Faham tak? So actually in the end agama Islam ni tak boleh sampai lah. Sebab tak mutawatir. Sebab awak datang seorang, ni kan nak sampaikan agama mesti orang tu dengar daripada 3 orang baru confirm tak silap. Baru confirm tak silap. Datang seorang mungkin silap. Mungkin seorang ni silap kita. Okey. Fa in qila, dan jika dikatakan ahadithu fi dhanni wa syar'u naha an ittiba'iz zan. Dia kata jika dikatakan hadis-hadis ahad memberikan faedah sangkaan. Zon 75%. Ada 25% tak percaya. Sedangkan syariat melarang daripada mengikuti sangkaan. Fajawabuhu, jawapannya adalah hadza fi zannil marjuh. Ini pada sangkaan yang salah. Sebab ayat itu datang in yattabi'una illa zan dalam Quran tentang masalah atuk nenek punya ajaran ataupun kisah orang-orang Kristian membunuh Isa AS. Orang Yahudi ketika bunuh Isa AS, mereka tak ada ilmu tentangnya. Pada sudut itu yang dimaksudkan. Bukan pada kita mensangsikan berkenaan dengan ajaran agama. Pelik kan? Bila ayat tadi datang untuk membincangkan berkenaan dengan tingkah laku orang-orang yang dalam mereka tak nak ikut agama, mereka ikut sangkaan-sangkaan, mereka rasa-rasa, mereka teka-teka. Dan bahkan dalam Quran Karim kalimah zan bukan bermaksud sentiasa dalam keadaan tidak percaya. Macam dalam surah Al-Kahfi kan. Ayat yang biasa orang baca lah, Jumaat besok kan baca kan. Okay, dalam surah Al-Kahfi ayat 53. Dia kata wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa, kan, dan melihatlah orang-orang yang bersalah, kan, wara'al mujrimuna an-nar, nampak neraka, fadhannu annahum waqi'uha, lalu mereka sangka, bukan sangka, itu yakin. Zon boleh maksudnya yakin. Nampak ada api neraka, maka mereka tahu mereka akan masuk neraka. Walam yajidu anha masrifa, mereka tak dapati selain neraka tu tempat beralih. Zon bukan satu maksud saja. Jadi kadang-kadang permainan dibuat kan. Mereka hanya ikut sangkaan. So permainan kat sini, sangkaan dimaksudkan sini adalah sangkaan yang marjuh. Alladhi fidu ilma, yang tak beri faedah pengetahuan. Tak tahu datang mana cerita orang. Macam geng-geng pakai apa capal tu kan. Nabi punya capal tadi kononnya sekianlah ini sebagainya. Itu zon. Kenapa pakai kat kepala awak? Kenapa buat jadi logo? Bukan yakin pun, tipu je. Kenapa boleh percaya? Pelik kan? Okey. Yang tak beri faedah ilmu. Fayakunu qa'iman 'alal hawa, maka dia tertegak di atas hawa nafsu. Mukhalifan lisyar'i, menyanggahi syarak. Walaysat ahadithul ahad min dhalika fi syai', dan tidaklah hadis-hadis yang perawi dia dipercayai walaupun dia orang seorang, macam para sahabat Nabi yang cerita tu seorang Umar saja. Adakah kita nak kata Umar macam mana orang Yahudi dan Nasrani tadi punya pendirian? Tidak ada hadis-hadis ahad daripada itu pada sedikit pun. Bal hiya minasyar'i, bahkan hadis ahad termasuk daripada syariat. Walazimu dzalika, dan lazim untuk itu bila kita kata hadis ahad ni memberikan faedah sangkaan saja, dimestikan dari itu adalah menolak amal dengan hadis-hadis ahad fil ahkam wal muamalat, dalam hukum dan muamalat.
Idza tabarnaha min az-zanni al-manhi, bila kita mengambil kira ia termasuk daripada sangkaan yang dilarang, anil akhdhi bihi syar'an, daripada diambil sebagai dengannya dan syarak. Wa hadha batil ghayatul butlan, dan ini adalah kebatilan sehabis batil. Sebab macam mana kita nak asingkan? Macam mana kita boleh kata ini boleh ambil, ini tak boleh ambil? Okey. Wa ala hadha naqul. Di atas ini kita akan kata, aina dalilu? Di manakah dalil? Alladhi yu'tadda bihi ala tarkil amali bi hadis al-ahad fil aqaidi wa tauhid. Manakah dalil yang digunakan atau yang digunakan dengannya untuk meninggalkan amal dengan hadis ahad dalam akidah dan tauhid? Hal thabata bi ayatin qur'aniyatin, adalah sabit itu dalam Quran, ayat Quran? Ada? Atau hadisin nabawiyyin sahih, atau hadis Nabi yang sahih? Ada tak? Tak ada. Wa hal thabata anis sahabati radhiyallahu anhum al-amala bidzalika aw at-tasrih bihi. Kemudian adakah sabit daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum beramal dengan cara tersebut? Mana bila bab akidah kita takkan terima kecuali mutawatir. Ada? Ada para sahabat buat macam tu? Tak ada. Ni awak datang mana? Di mana datangnya ajaran macam ni? Kan? Wal thabata an hadi min as-sahabati raddu ma akhbarahu bihi ahaduhum min ahadits nabawiyyah min ahadits nabawiyyatin tadammana umuran aqaidiyan. Dia kata, adakah sabit daripada sesiapa di kalangan para sahabat menolak apa diberitahu kepadanya oleh salah seorang mereka hadis-hadis nabawi yang mengandungi urusan-urusan akidah? Ada? Tak ada. Wal fa'ala dzalika ahadun min a'immatit tabi'in wa man ba'dahum. Dan adakah telah buat perkara itu sesiapa di kalangan imam-imam tabi'in dan siapa sudah mereka? Ada tak dia buat perangai macam tu? Kalau anda kata ketika dia dengar daripada Nabi, dia faham lain. Yang ini faham lain. Tajuk dia faham. Macam kisah Salman Al-Farisi yang mengatakan bahawa kefahaman berkenaan dengan tajuk Isra Mi'raj, kan? Atau kefahaman berkenaan dengan masalah melihat Allah Ta'ala, atau kefahaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kefahaman daripada sabda Nabi. Dia tak tolak sabda Nabi. Dia tak kata ini seorang je cerita, tak. Yang menjadi masalah kefahaman mereka. Tapi kita nak bincangkan sekarang ada masalah perbuatan golongan ahli kalam dan termasuklah Asy'ariyah, kan, ataupun siapa yang ikut ajaran mereka yang menolak terus hadis ahad atas alasan kerana hadis ni tak mutawatir untuk jadi asas akidah. Ini macam mana? Innana najzimu bila syakin, kita menjazamkan, menekankan, memastikan dengan tanpa keraguan, annahu ma min ahadin minas sahabati awit tabi'in, bahawasanya tidak ada sesiapa di kalangan para sahabat atau tabi'in, au aimmatil huda, atau imam-imam petunjuk, radda khabar al-wahidi, yang menolak khabar yang satu, khabar berita daripada seorang, alladhi yatadammanu umuran aqaidiyatan, yang mengandungi perkara-perkara akidah. Bal kanu yataqabbaluna al-khabara bil qabul wal yaqin, maka mereka menerima akan khabar dengan penerimaan dan juga keyakinan. Talama sabatat sihhatuhu, selama mana telah sabit kesahihannya. Kama fi hadis ru'yah, macam hadis tentang melihat Allah Ta'ala. Wa taklimillah, berkata-kata Allah. Wa nidaihi, dan diseruan Allah, panggilan Allah Ta'ala. Wa nuzulihi fi thuluthil lailil akhir kulla lailatin, dan turunnya Allah Ta'ala pada sebagian akhir malam, setiap malam. Ini semua ni diorang terima, tak ada siapa tolak. Dan ini masalah asas yang kita faham. Bab orang yang mendakwa salafus soleh sekian-sekian, tak ada seorang pun nukilkan daripada salafus soleh. Mereka semua kata, imam ini kata, imam tu kata. Semua tengok semuanya lepas 600 hijrah, 700 hijrah bercakap. 1000 hijrah pun ada mereka nukilkan. Tidak seorang pun di kalangan mereka tu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in atau tabi'in. Ini bahaya dia. Dan kadang orang tak faham, tengok dilonggok kan macam-macam. Macam baru ni ada kes. Diorang sebarkan hadis tentang maulid. Dia kata Abu Bakar kata barang siapa membelajarkan harta pada maulid. Abu Bakar tak pernah buat maulid. Tiba-tiba Abu Bakar kata macam tu. Umar katalah. Dan maulid ni maksudnya baca maulid. Maksudnya maulid berzanji tu atau sebagainya, dibaca dan dibuat program dan sebagainya. Dia kata kalau siapa belanjakan harta untuk benda itu, akan diberi keberkatan dan sebagainya. Bahkan benda tu tak wujud zaman para sahabat pun. Macam dikatakan oleh Ibn Katsir dalam menyebut dalam perkara ini, dia kata kalau benda ni baik, pasti para sahabat mendahului kita padanya. Okay? Baik, ini kena fahamkan betul. Baik. Ketiga, antara dalil atau bukti bahawa
kefahaman orang-orang yang mengatakan hadis-hadis ahad tak dipakai pada akidah, pakai pada hukum. Antara kebatilan kata-kata berkenaan adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni, sampaikanlah daripadaku, muttafaqun alaih, wa man ballagha anhu faqad aqama al-hujjata 'ala al-muballagh, barang siapa yang telah menyampaikan daripada Rasulullah SAW, maka telah tertegaklah hujah ke atas orang yang disampaikan kepadanya akan berita tersebut. Wa hasal lahu bidzalika al-'ilm, dan terhasil untuk dia pengetahuan. Waddi'a'u anna al-'ilma wal hujjata la taqum bil ikhbar al-muballigh, dan dakwaan bahawa pengetahuan dan hujah tak tertegak dengan pemberitahuan orang yang menyampaikan, maka min lil amri dzalika makna. Dia ada pengertian lah. Jadi maksudnya macam tu tak ada macam Nabi kata tidak mendengar namaku seorang Yahudi atau Nasrani, kerana tak beriman denganku pasti masuk neraka. Kan Nabi kata dengar nama saja. Dan dia tak kata dengar nama daripada 100 orang, daripada 1000 orang, tak ada. So, jadi macam mana bila kita kata orang tersebut tegak hujah ke tidak? Datang orang menyampaikan. Bahkan para anbiya datang seorang. Kalau macam tu kita nak faham kan, maksudnya ketika Nabi Nuh berdakwah pun memang kaum dia boleh reject, tak terima Nabi Nuh AS sebab dia seorang. Ibrahim AS datang seorang. Sebab tu bila dia reject, kaum dia betul, Ibrahim yang salah, macam tu. Tak tegak hujah lah. Sebab apa? Sebab kaum dia dapat berita dia seorang. Macam mana kita nak jadikan hujah? Sebab yang bercakap tu seorang. Semua para anbiya datang seorang. Kecuali kisah dalam surah Yasin yang 3 orang datang. Pun tak mutawatir lagi. Logik dia kan? Tak mutawatir lagi. Paling banyak Allah tak sebut 3. Kalau ketika Nabi Isa hidup pun 2. Atau 3 kan? Nabi Zakaria, Yahya dan juga Nabi Isa. Kalau ada pun. Musa dengan Harun baru 2. Tak mutawatir. So basically kaum tu boleh reject bila masa kata-kata para anbiya tadi. Sebab apa? Tak mutawatir. Berita daripada seorang tak memberikan bukti yakin. Boleh jadi silap, boleh jadi salah. Faham tak? Ini logik yang kita panggil apa? Merosakkan agama. Daripada sudut ini sangat merosakkan agama. Wa qad kana Rasulullah SAW yursilu wahida min ashabihi yuballighu anhu, dan dahulunya Rasulullah SAW mengutuskan seorang di kalangan sahabat baginda menyampaikan bagi pihak baginda, fatakumul hujjatu bidzalika ala man balaghahu, maka tertegaklah hujah dengan itu ke atas sesiapa yang disampaikan akannya. Disampaikan berita daripada Nabi SAW, maka orang tu telah tegak hujah. Manakala hari kiamat nanti di depan Allah Ta'ala, mereka tak boleh kata macam tak datang Rasul pun. Nabi dah hantar orang untuk ajar mereka agama. Wa qad arsala Rasulullah SAW Aliyan wa Mu'adzan wa Aba Musa radhiyallahu anhum fi awqatin mukhtalifatin ila al-Yaman. Sebenarnya Rasulullah SAW dahulu pernah mengutuskan Ali, Mu'adz, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum pada waktu-waktu berbeza-beza ke Yaman. Bukan sekaligus semua. Seorang asing. So bila kaum yang datang, Ali datang jumpa dia. So kaum tu boleh tak kata macam, tak mutawatir lah. Awak nak ajar kami agama buat apa? Awak seorang. Tak tahu silap kot. Kan? Boleh tak, tipu kot. Awak tadi langgar batu, mungkin awak terlupa kot. Agama awak bawa ni, ini betul mungkin awak lupa kot. Macam mana jadi agama Islam macam ni? Yubalighuna anhu, yang mereka ni menyampaikan pihak Nabi SAW. Wa yu'allimuna an-nas ad-din, mereka ajarkan manusia agama. Wa ahammu syai' minad din innama huwal aqidah, dan sepenting-penting perkara dalam agama adalah akidah. Takkanlah dia orang pergi ajar fiqah je. Ajar hukum tak ajar kenal Tuhan. Melampau ni. Macam mana boleh ahli kalam ataupun kat Malaysia sekarang lah, siapa-siapa terkesan dengan Mu'tazilah yang mengaku Asy'ariyah kan. Ini akidah mereka. Ini akidah orang-orang ni. Yang dia kata bahawa zon hadis ni tak berikan yakin. So kita boleh percaya semua daripada hadis. Itu yang kita dengar daripada ustaz-ustaz yang sesat ni. Kadang-kadang ada orang kata, bila kadang-kadang bila katakan sesat kan, ada orang kata yang saya kata, janganlah kita menghukum orang. Kalau benda tu busuk, takkan nak kata wangi. Tak perlu tunggu pejabat mufti. Tak perlu tunggu Jabatan Agama Islam. Tak perlu tunggu Majlis Agama Islam untuk isytiharkan tai tu busuk, tu busuk. Orang tu dah buat benda busuk pada agama, takkan nak tunggu surat daripada kerajaan untuk kata dia busuk. Dah busuk-busuk, takkan tak faham lagi. Peliknya, dalam masyarakat Islam kita ni, untuk menentukan benda busuk ni, tak boleh faham lagi. Bila orang tu kata agama begini, nampak dia dah salah.
Dia ajar tangkal, dia ajar berkenaan dengan pembunuhan, dia ajar cara campak anak dekat apa? Air car, air limbah. Untuk hilangkan nangis. Budak tu nangis campak kat air longkang. Na'udzubillah min zalik kan. Sesat yang sangat nyata. Namun begitu, masyarakat Islam kita kan nak tunggu. Bila kita kata isytiharkan orang tak boleh ambil ilmu, dia kata jangan menghukum. Apa sebab tak hukum pula? Kalau kedai buat letak surah dalam awak tinggalkan, kenapa awak tak tinggalkan orang macam ni? Yang ajaran dia tadi bercampur aduk. Ada perbunuhan, ada sihir, ada semua ada. Semua ada. Cincin inilah, khadam itulah. Macam mana boleh kita jadikan orang macam ni untuk boleh lagi hidup, bercakap dalam agama dan kita tak pernah rasa sanksi langsung. Boleh ada orang kata sangka baik. Seriously. Kan? Najis yang busuk tu tak perlukan Jabatan Agama Islam bagi tahu busuk. Kita bau pun dah tahu dia busuk. Tak perlu kepada orang lain ceritakan. Jadi ini kena faham betul masa bila orang kata itu, pasal Nabi hantar para sahabat seorang-seorang mengajarkan manusia dan akidah. Hadza dalilun qati'un. Ini adalah dalil yang pasti, yang putus. Qat'i al-anna al-aqidata tathbutu bi khabarin wahidin. Bi khabarin wahidi. Ini adalah dalil yang pasti bahawa akidah itu sabit dengan khabar yang seorang. Wa takum bil hujjatu 'alan nas, dan tertegak dengannya hujah ke atas sekalian manusia. Wa illa maktafa sallallahu alaihi wasallam bi mufradihi. Kalau tidak, tak cukup Nabi seorangan. Wala arsala ma'ahu man yatawatar bihi naql. Pasti bagi dia akan utuskan dengan orang berkenaan, siapa lagi yang lain jadi mutawatir khabar tersebut. Hatta baginda sendiri pun berseorangan. Ini sebut dari Dr. Umar Sulaiman Ashqar dan silsilah akidah, bila dia nak rot balik berkenaan tajuk fahaman Mu'tazilah ni atau fahaman ahli kalam ni, dia kata Nabi sendiri pun seorang. Dan basic itu yang masalah tadi. So kita akan sentiasa kata memanglah dia tak beriman, Nabi tu seorang. Kalau Nabi tu ramai, barulah boleh percaya. Kalau ramai datang Nabi, barulah boleh percaya. Kalau seorang, nak percaya macam mana? Mungkin tersilap pasal dia lupa. Lepas tu datang pula hujah macam dulu waktu dekat Sudan. Ada seorang golongan mufakir, ahli fikir dah mati dah, tapi dia dia sebut ni saya ceritakan juga. Sebab dia ceritakan, dia kata Nabi ni manusia, boleh salah boleh betul. Mana maksud dia, erti kata lain, bukan semua hadis Nabi kita patut terima. Pasal Nabi boleh terlupa rakaat solat, Nabi boleh tertidur sampai matahari naik. So dia kata boleh salah, boleh silap. So means that not all apa Nabi sabdakan kita patut patuh. Ini bahaya. Inilah ajaran sebenar yang dibawa oleh kumpulan yang jahat ni. Sebenarnya. Yang orang kita sampai sekarang masih lagi tak faham-faham. Lepas tu malam saya ambil tajuk ni sebab nak fahamkan betul-betul. Baik. Keempat. Annal qaul al-madhkura. Bahawa pendapat yang disebutkan tu, yang kata hadis dalam bab akidah, kalau ahad tidak mutawatir tak boleh pakai. Dalam hukum tak apa. Pendapat berkenaan dia kata yastalzimul ikhtilaf al-muslimin fima yajibu alaihim i'tiqadahu. Maka dia membolehkan untuk berjangkaan umat Islam pada apa yang wajib ke atas mereka beriktikad dengannya. Fayakunu hadis hujjatun fi haqqis sahabi. Jadi hadis tu pada hak para sahabat hujah. Pasal para sahabat terima semua. Okey. Tapi batilal mardu dan fi haqqi man ba'dahu. Dia jadi batil dan tertolak pada orang selepas dia. Fa sahabiyul ladzi sami'a min Nabi sallallahu hasala lahul yakin bima sami'a. Kerana para sahabat yang mendengar itu daripada Nabi SAW, terhasil untuk dia keyakinan dengan apa dia dengar. Wa taqada dzalika ala an yakinin, dan dia ikut apa Nabi sabdakan dengan yakin. Maka pergi berperang, masuk, tinggalkan harta, tinggalkan sekian kerana yakin dengan apa janji Nabi tentang syurga. Sedangkan Nabi, dia tak nampak syurga Nabi tunjukkan pun. Tak ada syurga, dia nampak. Dia buat. Itu menunjukkan dengan khabar Nabi dia yakin. Wa man jaba dahu falam yaqbal qaula hadha sahabi. Tapi siapa yang datang lepas para sahabat tak terima kata sahabat berkenaan. Kenapa? Likauni hadithi ahadin la yara hadzal i'tiqada wa yardahu. Kerana keadaan hadis tu ahad yang dia tak lihat pendapat i'tiqad ini dan dia menolaknya. Wa masabata tawaturan fi zaman tabi'in. Dan apa yang akan terhasil secara tawatur pada zaman para tabi'in tak pula sabit pada siapa-siapa yang selepas tu. Yang lam yasbut ba'dahum mutawatiran. Sebab para tabi'in yang cerita tadi, dia dengar sahabat ramai. Tapi dia cerita seorang. Macam Hasan Basri jumpa 70 orang sahabat Nabi. Dia jumpa 70 orang. Tapi dia cerita seorang. Dia tak cerita berapa ramai. Dia nampak, dia cerita contoh macam, siapa dia kata, aku jumpa 70 orang sahabat Nabi SAW, semua takut jadi munafik. Can you accept that? Kata-kata berkenaan. Sebab
Dia seorang. So orang jumpa Hasan al-Basri, dengar kata-kata Hasan al-Basri. So ini ahad ke mutawatir? Ni seorang lah. So bagi orang yang dengar pula, tak perlu percaya Hasan al-Basri. Sebab dia singular, tunggal. Bukannya ramai. So, jadi akan bercanggahan dengan i'tiqad di antara dua zaman. Demikianlah berterusannya. Wa min lawazimi dhalika anna hadis as-sahabi. Bahawa hadis seorang sahabat tu kana sidqan wa hujjatan fi haqqis sahabi. Dia jadi hadis itu adalah hujah dan benar pada hak seorang sahabat. Wa yu'addu batilan mardudan fil azmanil ba'dahu. Tapi dikira sebagai batil dan tertolak pada zaman-zaman berikutnya. Mana sahabat tadi ngajar daripada Nabi, kan? Ngajar daripada Nabi ilmu. Dia pergi kat kampung tadi, dia ajarkan Islam, ajar akidah, ajar ibadah dan segalanya. Untuk orang yang dengar, ini adalah hujah. Tapi untuk zaman kita, dah jadi tertolak, tidak diterima. Bagus kan? Jadi agama Islam ni buang habis. Okey. Wa min lawazimi dzalika, dan di antara kemestian pendapat tersebut adalah raddu kulli ma rawahu sahabatu mubasyaratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menolak penolakan semua yang diriwayatkan ia oleh para sahabat secara langsung daripada Nabi SAW fi umuril i'tiqad, pada urusan i'tiqad. Idza lam yunqal anhum mutawatiran, jika tak diterima secara mutawatir, maka buang semua. Wa yabqa itsbatu ma kana fiha min i'tiqadatin aqadhaha as-sahabatu, dikata dan kekallah pensabitan atau pembuktian penetapan apa yang padanya pada khabar-khabar tadi daripada i'tiqad akhadha as-sahabatu minan nabi, yang diambil daripada Nabi oleh para sahabat Nabi SAW, ka afradin ala wusuli uqulil mutakallimin, seperti apa pada tunggal-tunggal dia mengikut apa yang sampai pada akal ahli kalam, ila idrakiha wa isbatiha. Kalau ahli kalam kata okey. Kalau ahli kalam kata ini tak betul. Mana sahabat punya, diorang pilih suka hati diorang, pasal diorang pun bukan ambil mutawatir pun. Bila diorang nak isbatkan, contoh Allah di mana-mana ke, tak bertempat ke, berkata tanpa huruf ke, bersuara ke dan sebagainya, tak ada pun hadis yang sahih. Semua tu datang dengan adaian mereka saja. Kalam qadim Allah Ta'ala, bila Nabi pergi ke Isra Mi'raj, terima daripada Allah Ta'ala arahan untuk solat fardu, Nabi dengar kalam Allah yang qadim. Dia dalil tak ada. Dia pakai akal dia lah, dia buang. Dia tak nak terima apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala sendiri, berkata-kata dengan Musa, kata-kata, dia kata tak ada huruf, tak ada suara. Tapi dia datangkan dengan idea dia. Tapi yang mana dia nak, dia ambil lah. Tapi masalahnya, apa yang diorang kata daripada para sahabat dengar dari Nabi, tak ada. Dia tak ada hadis pun. Okay? Tunggu orang ahli kalam kata okey. Baik. Kelima, annal qaul al-madhkura, berpendapat yang kata bahawa kita menerima hadis-hadis ahad pada hukum, tidak pada akidah. Okey. Min lawazimihi, dari kemestiannya juga, alla yuktafa bi akhbaril wahidi min ulama'il hadis. Tak memadai juga pemberitahuan seorang di kalangan ulama hadis. Maksud dia, bila ada ulama hadis kata hadis ini mutawatir, hadis ini ahad, if the ulama hadis tadi only a person, awak tak boleh terima juga. Bi anna hadzal hadis mutawatir, awak tak tengok pun, awak tak baca pun kitab. Macam mana awak tahu hadis mutawatir? Ulama ni kata. Ni, ulama tu berapa orang? 10 orang. 25 orang. Tak, seorang je. Idh innahu khabaruhu an tawaturil hadis. Khabaru ahad. Kerana perkhabaran dia tentang hadis mutawatirnya hadis berkenaan adalah khabar yang ahad. Khabar singular. La yutaju bihi, tak digunakan hujah. Ai annahu la yutaju illa bima syahida bi tawaturihi jami'un nas. Maksudnya tak boleh kita kata hadis mutawatir kecuali disaksikan oleh semua manusia. La wahid, bukan seorang je. Au qillati min ahli al-ikhtisas, ataupun orang tertentu daripada ahli pengkhususan tadi, sebab dia tak mutawatir. Then how can you say hadis mutawatir atau tidak? Soalan. Awak dapat mana? Awak tak baca kitab hadis pun, ulama ni kata. Ulama tu 10 orang. Seorang je. Dan macam mana awak nak faham? Wa mithlu hadha yatayassaru likulli ahadin. Dan seperti perkara ini tidak akan mudah untuk setiap orang an yuthbita syahadatul jami' bitawatiril hadis, untuk membuktikan penyaksian semua manusia berkenaan dengan kemutawatiran hadis tersebut. Immal naqsil ilmi indah, sama ada kerana kekurangan ilmu di sisi orang tersebut, aw li ada bitilai ala kutubil aktsari ahli hadis, ataupun kerana tidak ada dia menjenguk kepada kitab-kitab banyak di kalangan ahli hadis. Wa yazidul amru gharabatan,
dan bertambah perkara ni makin pelik. Okay. Annaha ulai mutakallimin, ahli kalam ni pula. Geng-geng ahli kalam, geng sufi dan sebagainya kan. Yang ikut Asy'ariyah ke. Ab'adun nasi an ta'allumil hadis. Mereka ni manusia paling jauh daripada mempelajari hadis. Okay. Wa mutala'ati kutubil ulama'ihi, dan menjenguk ataupun memutalaah, okay, kitab-kitab ulama hadis. Wa bid'atuhum fihi muzjah, dan barangan mereka, bawaan mereka dalam ilmu hadis ni adalah sangat sedikit. Tak bernilai sangat pun. Yafutuhu min aqwal muhaddithin al-kathir wal kathir. Yang terlepas mereka dari kata-kata ahli hadis banyak daripada banyak. Wa ajab min dalika, lagi takjub, lagi pelik daripada itu, dhammuhum litaqlid fi umuril aqidati. Mereka cela dalam taklid pada perkara akidah. Wa hum fi ilmil hadis la yamlikuna illa taqlid fi. Sedangkan mereka dalam ilmu hadis, mereka tak ada keupayaan kecuali kena taklid juga dalamnya. Dia tak ada ilmu pun. Dan macam mana dia tahu berkenaan dengan hadis-hadis punya hukum? Pelik kan? Ni kelakar. Baik. Keenam. Fa in qila, jika dikatakan hadithul ahadi yufidu dhanni. Yufidu dhanna. Hadis ahad ni memberi faedah atau memberikan pengetahuan yang zon, sangkaan. Wa yuhtamalul khata'u fihi. Dan berkebarangkalian akan kesalahan padanya. Amdan aw sahwan, sengaja ataupun secara terlupa. Dia kata mungkin orang silap, mungkin sekian. Au bi'an dabti fi naqli wa nahwihi, atau kerana tidak ada penjagaan dalam nukilan atau sebagainya. Wa makana hadha sifatuhu la tu'khadh minhu aqaidu. Dia kata, dan apa yang ini sifatnya tidak diambil daripadanya akidah. Fawajaba tarkul amal bi hadis ahad lidzalika. Kalau itu dia maksud dia, maka wajib juga kita tinggalkan amal dengan hadis ahad. Kerana itu. Kan dia kata, maka wajib tinggal hadis ahad untuk itu, dia kata. Fal jawapan kita nak jawab balik pada mereka. Hadza mardudun ala min wajhain. Ini tertolak daripada dua sudut. Pertama, al-awwalu, yang pertama, al-ijma'us salafi, kesepakatan ulama salaf, ala qabuli hadithil ahadi fil aqaidi. Penerimaan ijma' salaf untuk menerima atau pada menerima hadis-hadis ahad dalam akidah. Wa itsbatul sifati Rabbi Ta'ala, dan juga menetapkan sifat-sifat Rabb Ta'ala, wal umur ghaibiyat al-ilmiyati biha, dan penetapan juga perkara-perkara ghaib yang dari segi pengetahuan dengannya, dengan hadis-hadis yang ahad. Ini ijma' salaf. Khalaf tak ikut tajuk lain. Salaf tak ada masalah. Athani, yang kedua, an hadzal iddia'. Okey. Dakwaan ini, bahawa hadis tadi memberikan faedah zon, sangkaan, dan benda yang sangkaan tadi tak boleh dipakai pada akidah. Ini dakwaan ini dikata yujibu aidan tarhal amali bi ahaditsil ahad fil ahkam. Dia memastikan juga membuang amal, meninggalkan amal atau membuang amal dengan hadis ahad pada hukum-hukum. Wal far'iyyati li nafsil illati, dan juga cabang-cabang dengan illah yang sama. Kenapa awak boleh buang pada akidah, tak boleh buang pada hukum? Wa hadza batilun, ini adalah kebatilan. Fa innal ladzina qalu hadza humul ladzina qalu hadza, sebab orang yang nukilkan tentang hukum adalah orang sama nukil tentang akidah. You accept this, you reject this. Saya kan bila jumpa dengan kumpulan contoh macam geng-geng apa, Kahal Al-Kadzab ke sebagainya kan, yang kumpulannya apa, sesat, geng Makrifatullah untuk kenali ke apa, geng Makrifatullah, makrifat hakikat. Bila diorang nak reject, diorang akan buang hadis, serius. Cara mereka dia tak nak dengar dari. Sedangkan Quran, saya tanya Quran awak dapat mana? Awak dapat Quran dapat mana? Dia kata Quran ada lah. Quran dapat mana? Dia kata Quran dapat mana? Sebab balik pada asal Quran ni, kalau ikut pada asal kan, asal tulisan dia, awak tak boleh baca. Saya ada sekali jumpa seorang pakcik tu kan, dia umur 60 tahun, 60 lebih. Waktu tu kan dah 60 berapa lah umur dia, 65 kot kan. Ni tak solat. Dia kata apa, solat ni ulama buat. So bila saya nak fahamkan dia, kata Quran, apa Tuan Haji terima Quran. Kata Quran ni sampai pada kita bacaan dan kefahaman, dua-dua sekali. Sebenarnya Quran sampai pada kita bacaan, sampai kefahaman. Jadi saya nak faham kepada dia, kalau kita tolak kefahaman Quran daripada para sahabat, dan macam mana Quran yang ada kat tangan Tuan Haji ni, Tuan Haji nak baca? Dia kata Quran dah ada. Saya pun buka Quran apa,
Quran yang asal kan. Sekejap. Quran. Boleh kau nak cari? Sekejap Ni Quran zaman apa? Dia punya Mashaf Imam. Mashaf Imam ni dicetak. Saya nampak kot. Saya cuba bukakan ni. Okey. Quran pada zaman para sahabat Nabi SAW dahulu, dia tak ada titik, tak ada baris. Okey. Dan benda ni kalau ikut kepada orang yang yang tak belajar tentang penulisan Quran dan sebagainya, dia orang tak tahu cerita ni. Dia ingatkan Quran ni memang dah ada kan, cetak kan, Abah ada cetak kan, dah lama dah ada. Tak pernah tahu. Jadi saya pun suruh dia baca. Dia baca. Baca. Kita kena buka random lah, yang kelam kabut lah nak baca kan. Macam ni kan. Baca, kata. So baca. Nak kenal huruf ni kan, baca. Tak boleh baca. Saya tu baca lah. Tak boleh baca. Saya kata tak boleh baca. Kata Quran dah ada kan. Yelah Quran dah ada. Baca lah. Nak baca Al-Ladhi ke Ad-Din ke pun Tuan Haji tak tahu, saya kata. Macam mana Tuan Haji boleh faham bacaan tadi? Tuan Haji kena ambil para sahabat. Kenapa tiba-tiba makna Tuan Haji boleh fikir sendiri? Maksudnya ini asas. Sebab bila kita bolehkan untuk tolak pada akidah, dia kata tak pada hukum, apa masalah dia? Sebab penukil untuk kita hadis itu dalam bab akidah atau dalam bab hukum, orang yang sama. Maka fa in jaza alaihimul khata'u wal kadhbu fi naqliha. Kalau harus ke atas para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, kadang ulama hadis lah, salah dan juga bohong dalam penukilan hadis, jaza alaihim dhalika fi naqli ghairiha. Kalau pada akidah dia boleh silap, kenapa pada fiqh tu tak silap? Kenapa keluar hukum tak kunut subuh dan sebagainya jadi hukum? Boleh jadi tak ada. Kenapa tak boleh hilang kat situ pula? Sampai kan ada jemaah-jemaah yang diajar oleh orang sesat ni, dia sanggup solat dalam masjid, pergi umrah di Makkah Mukarramah. Nabi sebut dah solat dalam Masjidil Haram 100,000 nilai dia berbanding solat di masjid lain. 100,000 nilai dia. Dia boleh solat dalam bilik hotel kerana tak ada kunut. Punyalah, saya tahu tahap kebodohan yang ada. Diajar oleh ustaz yang gila. Faham tak? Kalau balik pada asal kat sini, benda tu berasal pada hadis juga. Dan kenapa jadikan hukum? Kenapa jadikan hukum? Kenapa jadikan hukum? Pasal benda tadi boleh silap, boleh salah. Okay, boleh lah kita kata, boleh silap, boleh salah juga. Okay. Wahina idzin fala wuthuqa bi syai'in nukila lana 'anin nabi. Ketika itu, ni tajuk dia. Ketika itu tidak adalah dipercayai, tiada pengesahan tentang sesuatu dinukil kepada kita daripada Nabi SAW, Nabi kita SAW. Wa hadzan silahun min ad-din. Ini adalah penarikan, ini adalah pelapahan putus daripada agama. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wala yamtani'u isbatul asma' was sifat biha. Wala yamtani'u isbatul asma'i was sifat biha. Dan tidak terhalang untuk penetapan nama Allah dan sifat Allah dengannya, dengan hadis-hadis yang ahad. Kama la yamtani'u isbatul ahkam at-talabiyata isbatul ahkam at-talabiyati biha. Sebenarnya tidak terhalang untuk ditetapkan hukum-hukum tuntutan untuk solat, untuk zakat, untuk bayar ini, untuk itu sebagainya dengan hadis-hadis ahad. Fa wal farqu baina bab at-talabi wa bab al-khabar. Jadi apa beza di antara bab tuntutan perbuatan amal dengan bab pemberitahuan tentang akidah? Bihaitsu yuhtaju biha fi ahadihi ma dunal akhari, dengan di mana dihujahkan dengannya, dengan hadis khabar ahad ni pada salah satu di antara keduanya, tapi tidak pada satu lagi. Wa hadha tafriqu batilun bi ijma'il ummati. Pemisahan ini adalah batil dengan ijma' umat. Fa innaha lam tazal tuhtaju, kerana ia hadis yang ahad ni, hadis yang tidak mutawatir ni, berterusan dihujahkan bihadis ahadits fil khabariyat. Berterusan dihujahkan dengan hadis-hadis ini pada khabariyat, pada khabar-khabar, perkara-perkara pemberitahuan Nabi SAW tentang perkara-perkara ghaibiyat. Kama tuhtaju biha at-talabiyat al-amaliyat. Macam ni dihujah dengannya pada tuntutan amali, tuntutan perbuatan-perbuatan. Wala siyama al-ahkamul amaliyah, terutama hukum-hukum amali.
Tatadammanul al-khabaru anillah bi annahu syar'a kadzalika. Terutama hukum-hukum amali yang ia mengandungi pemberitahuan daripada Allah Ta'ala bahawa dia yang syariatkan sedemikian. Solat berapa rakaat, tangan duduk mana, kita pakai. Tangan peristiwa angkat tangan, apa? Tak angkat tangan lah. Kau berahad juga. Sibuk niat, usolli buat apa? Usolli. Sebab hadis tentang niat adalah hadis ahad. So tinggalkanlah sibuk. Nak buat itu sama Qadin buat apa? Kenapa nak buat dengan sibuk buat? Kenapa sibuk ajarkan? Sebab benda tadi bukan mutawatir. Faham tak? Jadi dia mengandungi perkhabaran tentang Allah Ta'ala syariatkan dengannya. Wa aujabahu wa radiyahu dina. Dan Allah wajibkan ia dan Allah redha ia sebagai agama. Fa syar'uhu wa dinuhu rajiun ila asma'ihi wa sifatihi. Maka syariat Allah Ta'ala dan agama Allah Ta'ala kembali kepada nama dan sifat dia. Walam tazalis sahabatu, dan berterusan para sahabat, wattabi'un, dan para tabi'in, wattabi'uhu, dan para tabi'in, pengikut mereka, wa ahli hadis, wa sunnati, dan ahli sunnah, yahtajuna bihadil akhbar, berhujah dengan khabar-khabar ini. Itu yang tidak mutawatir, yang ahad. Dia kata fi masail sifat, dalam persoalan-persoalan sifat, wal qadar, dalam masalah qadar, wal asma', dalam masalah nama-nama Allah, wal ahkam, dan hukum hakam. Walam yunqal an ahadin minhum, tidak dinukilkan daripada seorang dari kalangan mereka, albattata sama sekali, annahu jawwaz al-ihtijaj biha fi masail ahkam, bahawa mereka mengharuskan penghujahan dengan hadis-hadis yang ahad pada masalah-masalah hukum, dunal akhbar anillahi wa asma'ihi wa sifatihi, bukan khabar-khabar dari Allah Ta'ala mengenai tentang Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa aina salaful mufarriqina bainal babain, manakah salaf yang membezakan di antara dua bab berkenaan? Tunjukkan seorang. Tak ada. Tidak wujud. Pelik kan? Macam mana boleh muncul manusia macam ni? Tapi inilah yang diajar di universiti. Jadi profesor ke, doktor sebagainya. Macam inilah pengajaran dia. Wallahu'alam. Okay. Naam. Salafuhum ba'dul mutaakhirin dan mutakallimin. Ya. Salaf untuk kita, para sahabat, tabi'in. Salaf untuk ahli kalam adalah sebahagian golongan terkini atau terkemudian di kalangan ahli kalam. Alladzi la ilayata lahum bima ja'anillahi wa rasulihi wa ashabihi, yang tiada keprihatinan mereka, jadi perhatian untuk mereka terhadap apa yang datang daripada Allah, Rasulnya dan para sahabat baginda. Bal yasudduna al-quluba anil ihtida'i fi hadzal babi bi kitab wa sunnati wa aqwali sahabati. Bahkan mereka menolak, menyekat qalbu manusia ni daripada mendapat hidayah dalam bab ini dengan kitab, sunnah dan kata-kata sahabat. Yuhiluna ala ara'il mutakallim, mereka alihkan untuk dengar kata-kata ahli kalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qa'idah mutakallifin, dan kaedah-kaedah golongan yang memberat-beratkan diri dengan kaedah-kaedah mereka sendiri. Fahumul ladzina yu'rafu anhum at-tafriq bainal amrayn. Maka mereka itulah golongan mutaakhirin di kalangan ahli kalam ni. Mereka inilah yang dikenali daripada mereka pembezaan di antara dua perkara tadi. Wadda'u ijma'a ala hadha tafriq, dan mereka mendakwa pembezaan di atas pemisahan ini. Wala yahfazu man ja'aluhu ijma'an an imamin min a'immatil muslimin. Dan tak pernah dihafal, tak pernah diketahui siapa yang menjadikan ia sebagai ijma' di kalangan imam-imam daripada imam Islam, Syafi'i ke Malik, Ahmad ke Abu Hanifah ke, tak ada. Wala an ahadi minas sahabat tabi'in, tidak juga daripada siapa di kalangan para sahabat juga para tabi'in. Wa hadha 'adatu ahli kalam, dan ini adalah kebiasaan ahli kalam. Yahkuna al-ijma'a ala ma lam yaqulhu ahadun minal a'immatil muslimin. Mereka menceritakan ijma' ke atas apa yang tak dikatakan ia oleh sesiapa pun di kalangan imam-imam orang Islam. Bal a'immatul muslimina ala khilafihi, bahkan imam-imam ahli Islam di atas, orang-orang Islam di atas lawan pada apa mereka katakan. Okey. Wa anna ma'ala, dan semuanya pengakhiran al-akhdha bihadzal qawli, berpegang dengan pendapat ini, itu hadis-hadis ahad pakai pada hukum, tak pada akidah. Wal iktisaru fil aqidati ala ma ja'a bil Quran, ia adalah meringkaskan dalam akidah terhadap apa datang dengannya oleh Al-Quran. Wa tarkul amali fil aqaidi bil ahadits nabawiyyati, dan meninggalkan amal dalam akidah dengan hadis-hadis nabawi.
wa adam ittidadi bima jaa fiha min al-umur al-ghaibiyah, dan tidak mengambil kira dengan apa yang datang dalamnya daripada perkara-perkara ghaibiyah. Fa inna aktsar ahli hadis an-nabawiyyati ahad, kerana kebanyakan hadis-hadis nabawi adalah ahad. Wal mutawatiru minha qalilatun binisbati lil ahad, dan hadis yang mutawatir daripada hadis-hadis nabi adalah sedikit ikut nisbah kepada yang ahad. Wal mutawatir lafzi minha aqal, dan mutawatir lafaz lagilah sikit. Dan mutawatir maknawi innama takhtaliful alfazu wa tafawata, dan dia yang mutawatir yang maknawi dia berbeza dari lafaz, dan juga berbeza lafaz-lafaznya, dan juga berlain-lain. Wan nas yakhtalifuna fi isbati hadha tawaturi wa tafawutun, dan orang ramai pula mereka pun bercanggahan pula dalam membuktikan atau menetapkan mutawatir ni, dan mereka saling tak setuju. Yang ni kata 9 orang, yang kata 10 orang, semua jadi macam tu. Okey. Wa yashhadu lidzalika anna haula'il mutakallimina, dan menyaksikan untuk perkara itu bergolongan mutakallim ni, ahli kalam ni, la tajiduhum yuthbituna amran aqaidiyan mustadillina bisubutihi mutawatiran indal ulama al-hadis. Anda takkan dapati mereka mengisbatkan satu perkara akidah berdalilkan dengan sabitnya secara mutawatir di sisi ulama hadis. Tak ada. Semua diorang akan gunakan akal. Tak ada orang kata ini adalah ijma' kerana hadis mutawatir. Tak ada. Tidak ada. Okey. Tak pernah diorang datangkan dengan hadis yang mutawatir di sisi ulama hadis. Fahum abadun nasi 'anil akhdhi bidzalika. Kerana mereka ni sebenarnya adalah manusia paling jauh daripada mengambil untuk dengan itu. Li'annahum ajhalun nasi bil ahadisi wa turuqiha. Kerana mereka ni manusia paling jahil tentang hadis dan jalan-jalan periwayatannya. Wa azhadun nasi fi ishtighali biha wa talabiha. Dan manusia paling zuhud, maksudnya paling tak nak dalam menyibukkan diri dengan hadis dan mencari-cari hadis. Walidzalika tarahum yahkumuna ala ahadis annaha min al-ahad. Kerana itu anda lihat mereka ni menghukum kata hadis-hadis bahawa ia adalah hadis yang ahad. Wahia inda ahli ilmi bil ahadis min al-mutawatiri. Sedangkan ia hadis berkenaan di sisi para ulama dengan ilmu hadis ia adalah mutawatir. Macam pengalaman saya jumpa seorang pelik kan. Dia kata apa, kalau dengar qasidah tak boleh, maka dengar hadis pun tak boleh. Pasal dengar qasidah tak boleh, dengar hadis tak boleh. Saya cakap dengan dia, saya kata Nabi SAW menyatakan, Nadbarallahu mura'an sami'a minna syai'a fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Nabi kata, semoga Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang dengar dari kami satu perkara, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan balik macam dia dengar. Saya kata, ini mutawatir. Ini mutawatir ke? Dia tak tahu pun. Yang cerita kelakar, dia budak ni, yang saya jumpa ni kan, dia kononnya belajar hadis. Pelik kan, pasal dia terikut dengan geng sufi. Konon nak ambil daripada ulama sufi ni akhlak, daripada ulama hadis ni hadis. Tapi last sekali jahanam, rosak. Cerita kelakar dia boleh tak faham kan hadis yang dia nak samakan. Dia kata kalau tak boleh dengar qasidah, tak boleh dengar hadis. Dia sama qasidah dengan hadis. Qasidah yang direka-reka oleh golongan sufi ni, dia kata kalau tak boleh dengar, hadis pun tak boleh dengar. Saya kata hadis Nabi bagi tahu secara mutawatir supaya kita dengar, kita hafal, sampaikan balik. Saya kata mutawatir. Dia kata 14 orang sahabat Nabi pun dia tak tahu. Sebab tu rosaknya hati manusia. Jangan duduk dengan ahli bid'ah. Memang rosak. Okay? Dia tak tahu pun hadis mutawatir pun sebenarnya. Wa aghrab min dhalika. Dan lebih pelik dari itu. Wa ajabu. Dan lebih tak menakjubkan. Iddi'a'u ba'duhum annahu la hajata ila sunnati fi umuril aqidati. Sebagian mereka mendakwa sebagian mereka tiada keperluan kepada sunnah dalam urusan akidah. Wa annahu lam yathbut fil ahaditsil ahad ma tanfaridu as-sunnatu bihi fi umuril aqidati. Dan bahawa tidak pernah sabit dalam hadis-hadis ahad ni apa yang bersendirian sunnah dengannya dalam perkara akidah. Wal a'jab, dan lebih pelik dari itu, tasdiqul ba'd dzalika wal akhdh bihi. Percaya sebagian orang daripada kata-kata orang macam inilah. Kebetulan kadang dia duduk universiti sebagainya kan. Orang panggil Syekh Azhar lah sebagainya. Mereka orang percaya dengan dia, ambil daripada dia. Yaqulu ahaduhum, berkata seorang mereka, walaysa fil aqaidi ma faradal hadithu bi isbatihi. Tiada dalam hadis, dalam akidah apa bersendirian hadis dalam mengisbatkannya. Nanti di bawah ni dia akan baca apa benda yang dalam hadis ada. Bersendirian hadis dan kita beriktikad dengannya. Wa yaqulu fi mawdi'in akhar, dan dia berkata pada tempat yang lain, waqad qarrara muallifu al-maqasid.
Mereka telah memutuskan, melaporkan pengarang kitab Maqasid anna jami'a ahadits asyratis saati ahadiyah. Bahawa semua hadis-hadis tanda-tanda kiamat adalah hadis-hadis ahad. Hadis-hadis yang tak mutawatir. Dia start macam tu, dah lari dah. Fahadha biwuduhin mantaha bihil amru binisbati lihaulil qailin bi'adamil akhzi bi ahadits fil aqidati. Okay? Dia kata ini adalah dengan jelas. Fahadha biwuduhin. Ini dengan jelas. Apa yang sampai kepadanya urusan. Bagi bahagian, bagi pihak orang-orang yang berpendapat dengan tidak mengambil dengan hadis-hadis dalam akidah. An-nabadus sunnatan nabawiyyata kullaha. Bahawa mereka ujungnya mereka buang sunnah nabawi keseluruhannya. Min nahiyatil amaliyati, dalam sudut amalan. Habis. Okey. Yang ke-8. Anna katsirun min al-aqaidil islamiyyati. Bahawa banyak daripada akidah-akidah Islam sebenarnya. Allati talaqqathal ummatu anis salaf. Yang diterima umat ini daripada salaf. Talaqqat ahadithaha bil qabul. Dan mereka terima hadis-hadisnya dengan penerimaan. Hiya minal ahad, ia termasuk dari hadis yang ahad. Wa tarkul amali bi ahadithil ahad, dan meninggalkan beramal dengan hadis ahad. Dia kata tarkun li hadhil aqaid islamiyyah tsabitati. Dia meninggalkan akan meninggalkan terhadap akidah Islam ini. Maksud tinggalkan hadis ahad, tinggalkanlah akidah-akidah Islam yang sabit ni. Wa taqti'atan lis-salafi fil i'tiqadiha. Dan ia sebenarnya adalah menyalahkan atau menjadikan salah terhadap salaf dalam i'tiqad salaf terhadap perkara-perkara. Wa ittikhadhaha dainan, dan salah salaf mengambil dia sebagai agama. Wa yakuna islamuna ghairu islamihim, dan jadilah Islam kita bukan Islam mereka. Wa aqaidah ghairu aqaidihim, dan akidah kita bukan akidah mereka. Mana dah beza dah. Contoh apa dia yang salaf sebut dan apa kita percaya, dan memang dia daripada hadis-hadis ahad bukan hadis mutawatir. Okey. Min amthilati hadhil aqaid salafiyati, di antara contoh akidah salafus salih adalah pertama, afdaliyatu nabiyina Muhammadin SAW ala jamil anbiya'i war rusul. Keafdalan, keutamaan nabi kita Muhammad SAW ke atas semua para nabi dan para rasul. Ini daripada hadis ahad. Yang diorang buat maulid gila-gila sebenarnya kan, tapi sebenarnya tak percaya pun. Ini hadis ahad. Kedua, itsbatus syafa'ati lin Nabi SAW al-uzma fil mahsyari. Penetapan syafaat untuk Nabi kita Muhammad SAW yang teragung, syafaat teragung di mahsyar nanti. Wa syafa'atu li ahli kabair min ummati, dan syafaat baginda untuk ahli dosa-dosa besar di kalangan umat baginda pun dari hadis ahad. Ketiga, mukjizatu SAW al-madiyah ma'adil Quran Karim. Mukjizat baginda yang bersifat fizikal, membanyakkan makanan sedikit, air sedikit, sebagainya. Semua itu berdasar hadis ahad. Selain Al-Quran. Semuanya itu adalah hadis ahad. Macam mana? Tolaklah. Mawarda fil ahadis an badil khalqi. Demikian juga apa yang datang dalam hadis tentang permulaan penciptaan. Wasifatul malaikati wal jin. Sifat malaikat dan jin. Wasifatul jannati wan nar. Sifat neraka dan syurga dan neraka. Wa annahuma makhluqatan al-an. Bahawa dua-dua syurga neraka tu selah pun ada sekarang. Kan Nabi kata dah. Tunjukkan, sebutkan dah. Bahkan dalam Quran sebut dah. Dan berkenaan dengan Nabi sampai Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisi yang di Sidratul Muntaha tu ada syurga tempat kembalinya sekalian makhluk nanti yang beriman. Itu disebut dah. Kelima, al-qatu bi anna asyaratul mubasysyirin bil jannati min ahli jannati. Memutuskan bahawa 10 yang berita gembira dengan syurga termasuk ahli syurga. Itu pun hadis ahad. So how? Nak cakap apa? Tak percaya ni. Tak semestinya. Jadi Syiah lah awak. Dalam tu ada Bakar Umar. 6. Al-iman bil mizan zil kiffatain yaumil qiyamati. Beriman dengan mizan, timbangan tu ada 2 ceper pada hari kiamat nanti. Ketujuh, al-iman bil khawdihi. Beriman dengan telaga baginda SAW, Al-Kautsar. Jadi dalam qasidah masuk. Hauduka safi mubarrad ya karimal walidaini. Apa? Hanya ya man ra'a wajhaka yas'ad. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Hauduka safi mubarrad wirduna yauman nusyuri. Masuk dan syair dia, nyanyi nasyid goyang-goyang. Tapi tiba-tiba hadis ahad. Apa hal? Kan tu saya percaya lah. Saya nak percaya. Sedangkan ini hadis ahad tentang Kautsar, telaga Nabi SAW.
Wa anna man syariba minhu lam yazma' abada. Bahawa siapa yang minum daripada telaga tersebut takkan dahaga selama-lamanya. Ke-8, al-iman bil qalam, pena. Dan pena catatan yang pemula dijadikan. Wa annahu kataba kulla syai'in, bahawa dia tulis semua benda. Ini juga termasuk daripada akidah salaf. Terbina di atas hadis yang ahad. Kalau kita ikut kita lah. Diorang dengar daripada Nabi SAW. Cerita balik pada kita, mungkin seorang. Mungkin dua orang. Tapi masalahnya ini adalah perkhabaran yang tak mutawatir. So nak buang ke? Okay, kemudian ke-9, al-iman bi anna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya. Beriman dengan bahawa Allah Taala telah mengharamkan ke atas bumi untuk makan jasad para nabi. Dia pergi minta dengan orang kubur tadi, jumpa wahai tuan syekh. Ya, dia kata, Allah Taala telah mengharamkan bumi makan jasad orang-orang soleh. Jadi orang soleh tu ada lagi. Pakai dalil apa? Astagfirullahalazim kan. Punyalah kan. Macam mana boleh jadi macam ni? Tapi binaan tadi daripada hadis yang ahad. Tapi kita ada masalah di situ pasal kita beriman dengan semua hadis yang datang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat bid'ah ni macam mana dia buat boleh bina amalan mereka daripada kepercayaan yang tidak mutawatir. Kita tak ada masalah. Kita buat amalan pelik kat situ. Diorang buat amalan pergi makam Habib Noh, pergi dekat kebun Nabi Hud dan sebagainya. Pergi buat amalan dekat situ. Apa pasal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Ke-10, al-iman bi asyratis saati. Beriman dengan tanda-tanda kiamat. Ka khurujil mahdi, seperti keluarnya al-mahdi. Wa zuhurid dajjal, munculnya dajjal. Wa nuzul Isa alaihi salam. Ila akhiri, semua sampai habis. Semua tu datang daripada hadis-hadis ahad. Sebahagiannya, kan macam mahdi tu ada sebahagian tu dari hadis ahad. So macam mana? So kita akidah salaf terbina di atas hadis yang sahih, tak kira masalah mutawatir atau tidak. Ke-11, al-iman bi urujihi sallallahu alaihi wasallam ila samawatil ula. Keimanan terhadap naiknya baginda sallallahu alaihi wasallam ke langit yang tertinggi. Wa ru'yatuhu li ayatillahi ta'ala al-kubra fiha, dan melihatnya baginda sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda besar Allah Taala di sana padanya. Di semuanya ada. Okey. Kama kana salafus salihu la yuqaddimuna al-ijtihadat al-aqliyati 'ala al-adillati syar'iyyati fi masail al-aqidati wa tauhid. Jadi kita sebagaimana dahulu, salafus salih tidak mendahulukan ijtihad akal, pada pemikiran akal mereka, usul akal mereka, ke atas dalil-dalil syarak pada persoalan-persoalan akidah dan tauhid. Faqad kanu kadzalika yuqaddimuna al-ijtihadat al-fiqhiyyati 'ala adillati syar'iyyati fi masail al-fiqh wa qadayahu. Mereka juga tidak mendahulukan ijtihad fiqh ke atas dalil-dalil syarak dalam persoalan-persoalan fiqh dan juga dan permasalahannya. Lidha, kerana ini, faqad kana manhajuhum fi dhalika ittiba'ul ahkam al-fiqhiyyati al-mabniyati 'ala al-kitab wa sunnati. Yang dahulunya manhaj mereka, sistem disiplin mereka pada itu adalah mengikuti hukum-hukum fiqh yang dibina di atas kitab dan sunnah. Wa tarku ma adaha min ara'il fuqaha, dan meninggalkan apa-apa selainnya daripada pendapat para fuqaha al-mukhalifati lil kitab wa sunnati, yang menyanggahi kitab dan sunnah. Wa hum fi dhalika kulluhum yarawna al-udhra lil mujtahidin al-mukhalifin. Dan mereka dahulu melihat, mereka selalu melihat ada keuzuran, ada kemaafan untuk ahli mujtahid yang tersilap, yang menyanggahi dalil. La ja'alna radda ka aqwalihim qadhan. Mereka tak jadikan penolakan pendapat imam mujtahid tadi sebagai pemburukan ataupun pertuduhan pada keimaman mereka, wa ilmihim wa salahihim, keimaman mereka, pengetahuan mereka dan juga kebaikan mereka. Walakin la yaruna udhran, tapi mereka melihat, mereka tak melihat, yang mereka tak berpendapat ada alasan. Liman qallada al-a'immata fi ara'ihim allati ittadaha bijala'in mukhalafatuha lil kitab sunnati. Kita tak melihat sebarang alasan untuk siapa yang mengikut imam-imam tadi dalam pendapat mereka yang dengan jelas terang-terangan penyanggahannya terhadap kitab dan sunnah. Wa lam yakun min manhajis salafi at-taqayyud bi imamin muayyan. Dan tidak menjadi daripada manhaj salafus salih terikat dengan imam tertentu. Fi kulli fatawihi, pada semua fatwanya. Ini kita kat Malaysia ikut. Bukan semua kita ikut Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i tak bagi kita bayar zakat pakai duit, bayar pakai pemakanan. Tapi kita langgar. So kita terikat kan? Kita tak terikat dengan semestinya semua sekali. Mana yang keluar pada dalil, mana yang kita sekian. Tapi walaupun sebenarnya Imam Syafi'i ini lebih kuat pada dalil. Berdasar pada dalil, Imam Syafi'i lebih kuat berkenaan masalah makanan. Sebab diorang semua ada duit.
pada zaman Nabi dahulu, ketika mana Nabi suruh keluarkan makanan, satu sok daripada tamar ke syair atau barley dan sebagainya, so, diorang ada duit, tapi Nabi suruh bayar dengan makanan. Allah, tapi mungkin kita kata alasan kita kena makanan zaman Nabi dahulu boleh jadi duit, zaman kita tak boleh bagi duit. Contoh macam nak beli kasut, zaman dulu mungkin boleh pakai beras, boleh pakai tamar buat exchange butter. Zaman sekarang mungkin tak boleh, mungkin kita bagi alasan itulah. Tapi dari segi masalah asas pertama, kita tak terikat dengan seorang imam tadi. Okay? Baik. Pada fatwanya, wal ijtihad indahum wajibun ala man qadara alaihi wastakmala adwiyatahu. Dia kata, dan ijtihad di sisi mereka wajib ke atas siapa-siapa yang mampu ke atasnya, kata ijtihad, dan juga cukup akan peralatannya. Ilmu dia cukup. Okay. Fal ami, adapun orang awam pula, lahu an yuqallida man ghalaba dhann ala dhannihi. Maka orang yang awam pula boleh untuk dia mentaklid siapa yang kuat pada sangkaannya, annahu min ahli ilmi wad din, bahawa orang sebut daripada ahli agama dan juga ahli ilmu dan agama. Kalau macam kalau orang yang kata saya bukan ahli, itu tak boleh ikut. Ustaz macam tu tinggalkan. Hamba bukan ahli, hamba tak erti kan, tapi cakap juga. cakap juga kan. Keluar juga video besok lusa. Tapi bila ajak anda bukan ahli, orang macam tu jangan ambil jadi guru. Dia tak bertanggungjawab. Dia tak ada bertanggungjawab. Okay? Baik. Amal alimu fa alaihi an ya'khudha bil arjah. Adapun orang yang alim, yang berpengetahuan, wajib ke atas dia untuk ambil yang paling kuat, paling rajah. Lidha yang bagi an yadrusa ma dawwanahu al-a'immatu. Kerana ini harus untuk dia mengkaji apa yang dikarang ia oleh para imam. Wa ghairuhum, dan selain mereka, duna ta'assubin li ra'yi ahadin minhum. Supaya dengan tanpa dia ta'assub pada pendapat salah seorang di kalangan mereka. Wa a'immatu anfusuhum, dan para imam sendiri hathu talamizahum, mereka menggesa para pelajar mereka, wa atba'ahum, dan pengikut mereka, ala taqdim kitab wa sunnati ala ijtihadatihim, untuk mengedepankan, mendahulukan kitab dan sunnah mengatasi ijtihad mereka, wa arahim, dan pendapat-pendapat mereka, idza tabayyanatil mukhalafatu, bila nyata akan penyanggahan. Fa anis Syafi'i rahimahullah qala, dia daripada Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, idza sahal hadithu fahuwa madhhabi, bila sah hadis maka ia madhhabku. Wa idza ra'aitum kalami yukhaliful haditha, bila kamu lihat kata-kataku menyanggahi hadis, fa'malu bil hadis, beramallah dengan hadis. Wadribu bi kalamil haita, lemparkanlah kata-kataku ke dinding. Wa anil Imam Ahmad, daripada Imam Ahmad, laisa li ahadin ma'allahi wa rasulihi kalam, tiada untuk siapa dengan Allah dan Rasulnya sebarang kata-kata. Kan dia nak tentang Allah Ta'ala dengan kata-kata dia. Wa anil Imam Malik, daripada Imam Malik rahimahullah, ma min ahadin illa wa ma'khudun min kalamihi wa mardudun alaih. Tidak ada siapa kecuali diambil dari kata-katanya dan ditolak ke atasnya. Mana diambil dan ditolak kata-katanya. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah SAW saja. Wa an Abi Hanifah, daripada Abu Hanifah pula, la yang bagi liman lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Tidak harus bagi siapa-siapa yang tak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan kata-kataku. Baik. Wallahu a'lam. So kita alhamdulillah kita ambil dah tajuk ni, perbincangan dia. Okey. Panjang pula soalan jawab. Kita tengok soalan jawab kalau dia kata ada. Baik, ada pula. Ini poligami sebenarnya tak usah tanya dah Tanya poligami sekarang saya allow. Sebalik. Bismillah. Okey. Okey, Al-Quran surah Tabayyun berita daripada orang fasik, tapi orang awam melihat orang ustaz fasik, mereka lihat macam boleh percaya. Tak ada. Basic dia ada akal. Tajuk dia ada akal. Kalau orang tu ajar bukan-bukan. Macam inilah, macam kalau orang tu kan buat roti canai, letak ketiak dia kemudian pegang roti canai kita. Takkanlah bodoh sangat nak makan lagi. Faham tak? Macam orang awam dekat benda yang actually macam tajuk tu kan. Saya ingat macam tajuk geng-geng apa, macam apa, pemuhaizat dan kumpulan dia. Memang dekat ada orang mau cium batu nisan, ambil tanah kubur, buat ambil berkat. Memang dia orang buat benda berkenaan depan-depan. So kalau dia kata orang yang tak pernah belajar agama pun nampak, dia orang tahu benda ni salah. Tak perlu tunggu nak kena mufti kata dia salah. Peliknya ada orang kita macam nampak benda tu kotor pun masih tak faham dia kenapa. Tak tahu kita cakap apalah. Pasal balik pada asal, orang tu fasik sebab dia menipu atas nama agama. Dia lawan hadis Nabi SAW, tak fasik lagi buat apa. Baik. Putus. Ustaz, dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari berapa hadis ahad? Entah, saya tak bilang.
Baik. Masya Allah, tabarakallah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Untuk orang yang baru belajar tentang hadis, kali lebih selamat kita ikut kuliah-kuliah yang kita pasti ikut sunnah. Walaupun kebanyakan orang ramai kata ahli, kita ahli Wahabi. Betul ke cara ni? Kadang-kadang susah nak terang pada kawan-kawan yang ustaz yang kita ikut ni adalah ikut sunnah. Dia tajuk asal macam ni cerita dia. Memang pada sudut asal kita ukur berapa banyak benda yang disebut orang. Okay. Kalau kumpulan yang bawa tarikat dan sebagainya, dia berakhir dengan pengagungan guru dia, bukan Nabi. Kita bila kita kata ikut Nabi, kita dahulukan Nabi, tak boleh siapa mengatasi Nabi SAW. Jadi orang tu boleh faham sebenarnya pada itibak, pasal kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk kita zahirkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak satu ujian je dan surah Al-Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, hai Muhammad, kamu semua cintakan Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Allah Ta'ala akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu. So, ia adalah masalah ikutan. Kalau orang tak buat macam Nabi buat, dia buat benda amalan rekaan dia sendiri, dia macam mana? Lebih teruk lagi pada awal-awal lagi, ustaz tu datang ajar kata, kita nak buat bid'ah. Bid'ah kita baik. Orang suruh ikut sunnah, dia pergi sibuk buat bid'ah. Nampak sangatlah kan, tak betul tu. Apa susah sangat? Baik. Yang saya tahu, kesan ahli kalam tidak menggunakan hadis ahad pada bab akidah menyebabkan masyarakat Melayu yang solat puasa Yang saya tahu, kesan ahli kalam tak menggunakan hadis ahad pada bab akidah menyebabkan banyak masyarakat Melayu yang solat, puasa, zakat, pi haji memang tak tinggal pun, tapi bomoh boleh pasal ni bab ikhtiar, pi tarik duit. Betul. Betul. Sangat benar. Sangat benar. Sebab tu diorang boleh lagi pergi minta pada bomoh, minta tangkal dan sebagainya, sebab diorang masih lagi tidak kata benda tu yang Nabi beri ajaran tadi, bab perkara gaib tak betul lagi, yang tok guru tu bagi lagi betul. Atau memang gila lah, memang ada tok guru yang saya kenal jual tulang duyung kan. Allah alam kan, kita kata macam mana, dia kata tulang duyung tu dia kalau pakai, saya ada simpan satu. Saya dapat ada keluarga saya bagi tulang duyung, kalau pakai nanti orang akan sayang sebagainya. So benda macam ni kalau kita perhatikan balik kan, bila orang belajar agama keluar barang-barang tadi, jual kain kokak kan, jual besi magnet ke sebagainya kan, apa benda tinggal daripada agama ni kan? Kita agama Islam ni datang ajar pasal kita belajar ya solat, puasa, zakat, haji, tapi bab berkenaan kubur, bab berkenaan dengan wali kadang-kadang kan kita tak ambil yang Nabi ajar, kita sibuk dengan orang lain ajar. Wallahu alam kan. Yang pening kita azan pun tak ikut Imam Syafi'i, tapi ayat kita mazhab Syafi'i. Lebih kurang lah. Okay. Sebagian besar. Baik Ustaz, nak tanya kenapa Salafi tidak popularkan kitab Fiqh Akbar berbanding kitab Akidah Tahawiyah, sebab Fiqh Akbar tadi tidak sah dia punya sanad kepada Imam Abu Hanifah. Kitab Fiqh Akbar, saya ada buat kelas hari tu. Tajuk berkenaan Tarikh Tasyrik Islami. Sekejap, saya try check balik. Ada tajuk ni. Ya. Dalam Tarikh Tasyrik Islami. Okey. Mana pula kita punya kepala ni hilang. Okey. Ya. Okey. Okey, dalam Tarikh Tasyrik Islami, claim only, jadi keluar balik angka. Ada perbincangan berkenaan dengan tajuk Abu Hanifah. Okey Bab Fiqh Akbar ni Syekh Manal Qattan Sekejap. Okey, buku usul mazhab dia. Sekejap. Okey. Sekejap saya cuba tolong tengokkan balik. Okey. Dalam kitab, kitab Fiqh Akbar tu sekejap Sekejap. Mana pula? Ni dah macam benda keluar. Benda ni saya gunakan untuk kita mudah nak nampak muka. Dia dah keluar macam ni pula. Okey, baik. Okey. Dalam Fiqh Akbar sekejap Okey, dia kata sini yunsabu ila Abu Hanifah, nisbah kepada ilmu Abu Hanifah
fil akbar wa annahu hawa 60,000 mas'alah atau aksar. Bahawa ia mengandungi 60,000 persoalan atau lebih. Walam tasihu hadhihi nisbatu, namun penisbahan kepada Abu Hanifah ni tak betul. Inama qila huwa min ta'lif ashabihi. Ada dikatakan dia karangan pengikut dia. Wallahu a'lam. Wa qad nisbah ilahi fil aqidati kadzalika. Nisbah juga pada Imam Abu Hanifah fil akbar, dalam akidah wa tubi'a fi Haidar Abad. Dicetak di Haidar Abad, adakan di India pada tahun 1321, dan dia akidah salafiyah yang tak lebih daripada berapa muka surat, tapi tak sah penisbahannya kepada Imam Abu Hanifah. Sebab tu kita tidak pakai benda tersebut, sebab tak sahih ia nisbah kepada Abu Hanifah. Okay. Tak sahih, sebab tu kita pakai. Okay, orang awam tak boleh nak bezakan hadis palsu, sebab tu belajar. Sebenarnya kalau kontak kepada mufti pun, Jakim, tanya hadis-hadis ni, dia bagi tahu hadis sahih ke tak sahih. Cuma kena datang kelas lah. Bila dah tahu awam, jangan tak datang kelas. Bila orang buka kelas hadis, buat ada kelas hadis kan, datanglah belajar. Kenapa tak datang belajar? Bila datang belajar, kita tahulah nak jadi orang awam sampai bila. Bila bab berkenaan dengan tajuk apa kehidupan, kereta nak upgrade. Kereta upgrade. Ini bukan marah yang kita tahu. Okay, kereta kita upgrade, rumah upgrade. Daripada apartmen jadi rumah tanah. Lepas tu nak rumah 2 tingkat dan sekian. Kereta nak baru. Tapi ilmu agama kita tahap yang sama sampai bila? Berapa tahun dah? Bukan tak ada orang menyampaikan agama. Orang yang menyampaikan agama ada. Awak nak belajar ke tidak je. Jadi orang awam sampai bila? Kan? Bab berkenaan lain pandai. Bab berniaga tak jadi orang awam pula. Bab cari duit pandai upgrade diri. Tapi bila time berkenaan ilmu agama, tak pernah upgrade. Kenapa? Jadi kena upgrade lah. Kalau tahu rasa tak tahu, dan belajar. Bukan tak ada orang nak ajar. Problem dia tak nak belajar. Lepas tu nak makan semua, telan. Macam kita nak bagi tahu kan. Macam orang tu tak nak belajar. Ini warna kuning, ini warna biru. Orang tak nak belajar. Lepas tu kita nak ajar macam mana? Ini mainan anak saya. Yeah. Macam kita nak ajar. Kalau dia tak datang kelas. So kita tak boleh belajar, tak boleh ajar lah. Banyak orang kena skip terus belajar tadabbur Quran. Okay? Banyak tadabbur Quran dan sebagainya, tapi tak nak belajar ilmu-ilmu ni tadi. Kadang-kadang bukannya tempoh yang panjang sangat. Ada kadang-kadang mungkin rakaman. Macam Dr. Rozaimi punya kelas. Ada rakaman-rakaman dekat YouTube. Kan? Ada kelas-kelas yang dibuat tentang ilmu hadis. Belajarlah. Ni besok lusa ni ada kot, minggu ni. Dr. Faisal Ahmad Shah daripada UM kan. Pensyarah berkenaan hadis. So dia akan buat kelas. RM30 je untuk kita ni. Dan kita boleh RM30 tadi main game dan sebagainya. Ni RM30 daripada habiskan dekat Shopee, gunakan untuk belajar ilmu. Kena korbankanlah diri kita, masa kita dan tenaga kita untuk belajar. Okey? Jangan sibukkan juga. Baik. Mereka segan nak bersangka dengan ustaz favourite mereka. Lantakkan orang tak nak belajar, kita buat apalah. Manusia ni sekarang macam ni. Dia ada bodoh nampak, ada bodoh tak nampak. Kalau bodoh nampak sangat macam orang tu dah nampak ada kan. Orang tu buat makan seluar dalam letak sebagainya. Tapi masih lagi boleh duduk. Dia tak boleh cakap apalah. Kan? Memang zaman Nabi, zaman para anbiya dahulu pun memang terang-terangan. Bila contoh macam para nabi tu punya hujah kuat, mengalahkan akan hujah kebatilan. Tapi orang masih degil. Macam ketika Firaun kan. Ketika Musa AS lawan dengan ahli sihir. Kan semua ahli sihir jatuh sujud. Ni kita lama sangat dah ni. Okay. Jatuh sujud kan. Mereka semua sujud dan mengaku bahawa Musa AS ni utusan Allah Ta'ala. Kan ketika Firaun nampak, Firaun bukan kata apa. Dia kata, hal amantum lahu qabla an adzan lakum. Adakah kalian beriman pada dia sebelum aku izinkan kalian? Kalian beriman sebelum aku izinkan? Jadi dia bukan masalah tu. Okay. Bukan masalah tu. Dia masalah tak nak belajar. Itu terpulang. Bukan kerja kita untuk beri hidayah pada orang. Kerja kita menyampaikan saja. Orang tak nak dengar, sudah. Jangan marah-marah. Jangan marah, jangan geram. Pasal kita sebenarnya hanya menyampaikan saja. Macam para anbiya, kerja menyampaikan saja. Orang tak nak dengar, bukan kesalahan mereka. Kita pun macam tu juga. Baik. Wallahu a'lam. Dah lama. Boleh habis. Okay. Jadi harap apa yang disampaikan malam ni menjadi garis panduan untuk kita faham. Bila orang tu kata je, bab akidah boleh pakai. Hadis-hadis ahad. Bab ibadah, bab akidah tak boleh. Bab ibadah boleh. Ini adalah penipuan yang paling dahsyat dalam agama
yang direka-reka. Walau siapa nama mereka nukilkan pun kata sedemikian. So ia bukan daripada fahaman salafus soleh. Imam Syafi'i tak faham macam tu, Malik Abu Hanifah tak faham macam tu, semua tak ada faham sedemikian. Ini bukan dari fahaman salafus soleh. Ini adalah fahaman daripada ahli kalam sahaja. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ustaz Hashimi pun ada ajar mustalah hadis. Siap pakai buku bahasa Melayu lagi, penerangan yang sesuai untuk orang baru nak mula. Silakan siapa-siapa yang tu boleh share. Ini sangat penting, sangat penting Pasal para ulama ustaz kita pun banyak buat buku kelas-kelas tadi bukan nak populariti pun. Kadang-kadang kita ajar orang tak ada orang pun. Kita ajar, manusia tak wujud pun depan kita. Tak tahu berapa orang yang tengok. Kalau fikirkan nakkan populariti, tak ada ustaz-ustaz ni buat kerja lah, mengajar dekat Facebook dan sebagainya. Kat Facebook live ke. So balik pada asal, kadang bukan menjana duit pun. Kat situ. Tak ada benda dapat. Tapi kerana mereka fikirkan tanggungjawab. Sekurang-kurangnya kalau mereka ni, kami ni mati. Asatizah ni mati kan. Kurang-kurang apa video kami tinggalkan ni, kalau taklah kekalkan internet ni wujud sampai bila-bila satu masa tertentu, mungkin anak cucu kita nanti, cicit-cicit kami boleh dapat faedah daripada apa yang kami rakamkan. Biarpun tak popular, tak masuk TV, tak boleh sekian sebagainya kan. Alhamdulillah. Yang penting adalah ilmu tu sampai. Ilmu tu sampai. Baik. Allah jazakum khairan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka syallal anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fikum. Sabun barak.